Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, tuan-puan sekalian, empat perkara, empat amal dalam hidup kita. Apa yang kita inginkan, rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Yang kita ingin dalam hidup ialah kasih sayang Allah. Kita ingin dalam hidup kasih sayang Allah. Bila Allah beri, tak ada siapa yang boleh tahan. Kalau Allah tahan, tak ada siapa boleh beri. Berkumpul satu dunia untuk beri seseorang sesuatu. Allah tahan, tak boleh dapat. Bila Allah beri bahagia, tak ada siapa yang boleh beri orang tu sedih. Kalau Allah nak bagi kita sedih, tak ada siapa yang boleh beri kita bahagia. Sedih, bahagia, mulia, hina, sihat dan sakit, semuanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia yang punya semua sekali. Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Setiap hari hidup kita dalam genggaman Allah. Hidup kita Samsara, Suraya, Masya Allah, Sari, Najib, Nur Eli. Jadi dalam hidup kita ni, seluruh hidup kita ni dalam genggaman Allah. Dia yang punya langit, bumi, bulan, bintang. Tulijul laila fin nahar wa tulijul laila fin nahar wa tulijul nahara fil lail. Allah yang beri malam, Allah yang datangkan malam, siang, semua sekali Allah yang datangkan. Tulijul laila fin nahar wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mait wa tukhrijul maita minal hayy wa tarzuqu man tasha bighairi hisab. Jadi Allah datangkan siang, Allah datangkan malam, semua dalam genggaman Allah. Dia juga qulillahumma malikal mulki tu'ti mulka man tasha wa tanzi'u mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadika khair innaka ala kulli syai'in qadir. Jadi Allah Maha berkuasa. Dia boleh muliakan siapa dia nak muliakan, dia hina siapa dia nak hina, dia naikkan siapa dia nak naikkan, dia jatuhkan siapa dia jatuhkan. Semua dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Allah yang yang jadikan segala sesuatu, dan dia Maha berkuasa untuk buat apa sahaja. Tuan-puan, dalam hati kita, pengharapan, pergantungan kita hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu apa yang hari ni, macam mana kita nak tarik rahmat Allah dalam hidup kita? Macam mana kita nak jemput rezeki, tarik bahagia, jemput rahmat Allah datang hidup kita? Macam mana hati kita sentiasa bahagia, rezeki kita mencurah-curah dalam keadaan hari ni? Allah boleh beri bahagia. Walaupun dalam keadaan musibah, ada orang Allah beri hati dia tenang, bahagia. Dia susah, dia sedih, dia lapar, tapi dia rasa bahagia. Walau ujian datang, ujian datang sekarang, walaupun ada duit tapi tak boleh dapat. Contoh, nak beli emas pun payah. Contoh, nak dapat emas pun payah. Nak dapat sanitizer pun payah. Nak dapat yang lain-lain, glove pun payah. Nak dapat apa-apa bila kita nak keluar, nak pergi pasar raya, nak beli kedai, nak pergi kedai, nak beli barang. Jadi kita dalam hidup, kadang kita rasa susah, kita rasa gelisah. Tapi tuan-puan yakinlah, Allah yang Maha berkuasa, Dia Maha berkuasa mengaturkan segala sesuatu. Atas apa yang terjadi semua ni pasti ada hikmah, ada rahmat Allah, mesti ada rahmat Allah. Mesti ada kebaikan datang. Walaupun waktu ni ada rezeki, ramai orang rezeki dia memang teruk, memang down bisnes dia. Ramai orang sekarang sangat susah, nak makan pun susah. Ada orang sekarang duit nak makan pun susah. Ada orang semua stop terus, habis semua sekali. Orang kaya baik orang miskin. Sekarang waktu baru 4 hari je kita cuti ni, baru berapa hari kita cuti, semua dah jadi kelang kabut dah. Kalau orang kerja sendiri semua dah pening dah. Pening, sakit lagi, risau penyakit lagi, tapi risau juga rezeki keluarga. Jadi semua berkurang. Duit dalam akaun pun dah berkurang, semua berkurang. Tapi tuan-puan, percayalah, semua dunia akhirat ni dia yang punya. Allah yang punya. Kita kat mana pun dalam dunia, kita semua ni Allah yang punya. Langit, bumi, bulan, bintang, kat mana sahaja, semua sekali Allah yang punya. Dia yang punya. Dia pemilik segala sesuatu. Dia yang aturkan segala sesuatu.
Untuk itu selalu puji dan agungkan dia. Besarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Nur Syahidah macam nak keluarga untuk istiqamah. Percaya Eliana, Nur Hafiza tersentuh dengan bicara Ustaz Jima Ai macam mana nak solat sunat taubat. Jadi pertama sekali tuan-puan, nak jemput rahmat Allah, bahagia, tenang, cuma dia boleh beri. Dia beri, tak ada siapa boleh tahan. Dia tahan, tak ada siapa boleh beri. Bahagia tu dekat sini. Bahagia dekat hati bila kita mengenal Tuhan, mengenal Allah. Tengah ada duit sikit, bahagia. Susah, tak ada duit, sedih, sakit, menangis juga bang. Tapi kat hati kita rasa bahagia. Ada orang ditimpa sakit, ujian. Ada orang ketika ni kehilangan keluarga sebab COVID-19. Takdir Allah SWT, keluarga mereka pergi ujian. Yang berat buat keluarga, bukan ringan, berat. Ada orang yang macam-macam keadaan. Untuk tu percaya dunia akhirat ni Allah yang punya. Dan percaya di sebalik semua ini ada rahmat Allah yang besar yang menanti. Kalau kita rasa sedih, Allah tahu sedih kita. Kita cerita sedih kat orang, kadang orang tak faham. Masa kita sedih cerita kat orang, ada setengah orang tak dengar. Mungkin pasangan kita tak dengar. Mungkin tak ada orang nak dengar sedih kita. Kita pun rasa macam orang tak faham kita. Kita rasa macam orang tak faham kita. Rasa macam orang tak sayang kita. Rasa orang tak dengar kita. Orang tak boleh faham isi hati kita. Tapi Allah tahu apa dalam hati kita. Yang bergerak dalam hati Tuan Sufian, Masya Allah, Zamharira, Munawarah Hasan, Muhammad Zamzaimi, Julius, Yaakob, Bella. Percaya dia yang maha berkuasa. Masya Allah, dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Untuk tu tuan-puan, pertama sekali, kenapa hidup manusia tak tenang, tak bahagia, rasa susah, sedih, rasa berat sangat. Kesusahan tu memang sedih, kita manusia. Kalau tak sedih tu bukan orang. Kalau tak rasa susah bukan orang. Kalau tak rasa takut, panik keadaan sekarang, mungkin dia bukan manusia lah, mungkin dia malaikat. Tapi kalau dia manusia, mesti ada resah, sedih, takut, risau, bimbang. Itu tanda kita manusia. Supaya kita berhajat kepada Allah. Allahus Samad. Kita semua berhajat pada Allah. Allah tak berhajat pada kita. Qul huwallahu ahad. Allah yang Esa. Qul huwallahu ahad. Ahad, Esa. Allahus Samad. Kita semua berhajat kepada dia. Berhajat kepada Allah. Untuk tu, dalam Quran kata, Innal insana khuliqa halu'a. Innal insana khuliqa halu'a. Innal insana khuliqa halu'a. Rina Masni, Hamdan. Dia kata apa? Innal insana, Ustaz pergi hospital Shah Alam sebab rasa. Jadi Alhamdulillah seronok pergi hospital. Beberapa hospital, banyak lagi hospital yang tanya-tanya. Bukan apa, kita hidup ni sekejap kan. Jadi kita hidup ni cuma nak supaya semua orang berkasih sayang. Kita nak tolong semua orang. Ini bukan waktu kita nak menyalahkan mana-mana orang. Ini waktu untuk kita sebuah keluarga. Mesti kat mana-mana ada orang kurang. Aib orang, salah orang, kita doa mereka Allah beri hidayah. Maafkan mereka. Walaupun orang buat tak baik kat kita atau tak buruk kat kita, doa. Ya Allah, saya sayang dia, maafkan dia, beri dia hidayah. Ya Allah, saya sayang dia, maafkan dia, beri dia hidayah. Maafkan semua orang, doakan semua orang. Kita sedih macam-macam keadaan. Ujian datang, kadang air mata kita mengalir, nangis rasa. Ada setengah perkara kita tak boleh nak luah kat orang, takut orang salah faham. Kita lagi cakap, lagi orang tak faham. Tak apa, kita nangis kat Allah. Sebab tu dia kata innal insana khuliqa halu'a. Manusia dicipta bersifat keluh kesah. Dapat kesenangan, sombong dia, lupa diri dia. Akulah segala-galanya. Aku hebat, mulia, handsome. Konon-konon, bukan saya. Rasa mulia, handsome, hebat, baik. Rasa seseorang, rasa dia semua sekali. Dia terlupa apa yang dia punya. Semua Allah yang punya. Dia boleh naikkan siapa dia nak naikkan. Dia boleh turunkan siapa dia nak turunkan. Dia boleh muliakan siapa dia nak muliakan. Dia boleh hina siapa dia nak hinakan. Kalau Allah bagi mulia, tak ada siapa boleh bagi hina. Kalau Allah bagi hina, tak ada siapa boleh bagi mulia. Dia beri, tak ada siapa boleh tahan. Kalau Allah tahan, tak ada siapa boleh beri. Untuk tu, jangan hina mana-mana orang. Jangan keji mana-mana orang. Jangan hina orang baik. Jangan hina ustaz-ustaz, ahli ulama, orang saleh. Sayang mereka, belajar kebaikan mereka. Cikgu-cikgu kita, guru-guru kita, mak ayah kita, jangan hina mereka. Orang yang pernah ajar kita ilmu, jangan hina mereka. Bahkan jangan hina orang tepi jalan, gelandangan, maaf, walaupun yang pelacur. Maaf, walaupun mereka kerja yang tak senonoh, bukan-bukan. Kita jangan hina mereka. Jangan pandang rendah pada siapa-siapa. Saya sambung yang pertama, apa dia menyebabkan rahmat turun dan bala ni hilang. Innal insana khuliqa halu'a. Manusia dicipta bersifat keluh kesah.
Dapat senang, sombong dia. Bila dapat susah, mereka mengeluh. Habislah kami. Matilah kami. Apa lagi nak tinggal ni Ustaz? Habislah hidup kami. Habislah, tak ada apa tinggal dah. Habislah semua sekali. Habislah kami, tak ada apa tinggal dah. Amin. Tengah tengok Ustaz ni dekat door to door, Abid Liu. Kat Astrosis memang ada ulang-ulangan. Dan kita pun, habislah Ustaz. Matilah. Tak tahu nak buat apa dah. Allah kata, bukan begitu orang solat. Bukan begitu orang solat. Yakni yang kekal menjaga solat. Dia Arif Iqbal, itulah yang pertama. Apa dia? Ruzila, Masya Allah. Nur Amirawati, Nuzul Khailakha, B, Syah, Al-Jufri, Khadijah, Ramlah, Kasim. Jadi apa yang pertama sekali? Jaga solat. Allah berkata bukan begitu orang solat. Yang pertama apa? Solat. Jangan tinggalkan solat. Orang, Ustaz saya solat, hati saya rasa betul-betul macam nak mati. Saya solat Ustaz tapi begini. Dia solat, saya selalu solat. Dia solat, jaga solat. Dengan banyak solat ni berbeza. Orang yang dijanji dijaga Allah, orang yang jaga solat. Sa'ad Abi Waqqas kata, aku tanya kat Nabi Muhammad SAW, apa maksud solat? Maksud solat dalam Quran ialah solat di awal waktu. Ni waktu cuti ni kita berpeluang solat awal waktu bersama keluarga dekat rumah. Solat awal waktu, masjid-masjid semua dah tutup. Tak apa, solat awal waktu kat rumah, solat awal waktu. Ambil peluang ni, solat awal waktu. Solat bawa keluarga. 10 minit sebelum waktu solat, beli kain kafan, balut TV. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ambil beg, simpan handphone, solat. Azan, qamat, ajak isteri, anak-anak solat. Orang kalau jaga solat, Allah jaga dia. Ahli solat ni, Allah jaga dia. Kalau dia jaga kita, apa lagi kita nak dalam hidup ni? Kalau dia sayang kita, apa lagi yang kita kurang dalam hidup kita? Kalau Allah sayang saya, Allah sayang abang kakak semua sekali ni. Allah sayang Farah Ain, Allah sayang Siti, Hajar, Nur Anissa, Zainab, Ramli, Bashirah. Kalau Allah sayang kita, Ismail, apa lagi kita nak dalam hidup? Allah sayang kita. Allah sayang kita, apa lagi kita kurang dalam hidup? Kalau dia sayang kita, tahu tak siapa Allah yang sayang kita? Dia yang punya langit, bumi, bulan, bintang. Dia menguasai segala-galanya, siang, malam. Dia menguasai saya, menguasai kita. Dia mengenal kita. Lebih pada kita kenal diri kita sendiri. Allah kenal kita lebih pada kita kenal diri kita sendiri. Kan? Kita kenal Allah, dia kata kenal Allah. Allah kenal kita lebih pada kenal diri kita sendiri. Kita belum kenal Allah, tapi Allah kenal kita lebih pada kenal diri kita sendiri. Allah tahu apa dalam hati kita. Kita rasa kita nak yang ni. Tak, Allah kata yang kamu nak sebenarnya yang lain. Kita rasa ini yang paling baik untuk kita. Allah kata tak, yang paling baik untuk kamu ni. Allah tahu, Allah maha baik, maha penyayang. Allahus Samad. Kita semua berhajat pada Allah, Allah tak berhajat pada kita. Untuk itu, solat waktu. Nasir apa perlu buat Ustaz, hati berat nak kerja solat waktu. Mula cuti azan, solat. Jadi hamba Allah yang baik. Mula solat awal waktu. Mula solat awal waktu. Mula solat awal waktu. Cik Puan, Afif, Sari, Aisyah. Solat awal waktu. Kalau asyikin solat awal waktu, nanti Allah akan jaga kita dunia akhirat. Aisyah radhiyallahu anha kata, azan dilaungkan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seolah-olah tak kenal kami. Nabi azan je macam tak kenal siapa-siapa. Nabi pergi masjid. Kata Aisyah radhiyallahu anha, azan dilaungkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam seolah-olah tak kenal kami. Nabi kalau azan macam tak kenal sesiapa, Nabi terus meluru pergi solat. Orang dulu dengar azannya tak boleh buat kerja apa dah. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu bila azan, badan menggeletar, muka pucat, air mata mengalir. Orang kata, wahai Ali, ini kan azan je, kenapa teruk sangat? Dia kata, kamu tahu tak siapa yang menyeru? Ilyas dari Singapura. Allah Syarifah Nursyida. Siapa azan menyeru? Dia kata, kenapa menangis? Ini kan waktu untuk menunaikan amanah yang langit dan bumi tak sanggup tunaikan. Saya tak tahu saya dapat tunaikan ke tidak. Itu tahu abang kakak, jaga solat. Wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa alal khashiin. Wasta'inu bisabri wassalah. Ini penyelesaian semua masalah hidup kita dunia dan akhirat. Wasta'inu bisabri wassalah. Minta pertolongan dengan jalan sabar dan solat. Allah bagi kita solat sebab disayang pada kita. Wasta'inu bisabri wassalah. Minta pertolongan dengan jalan sabar dan solat. Wasta'inu bisabri wassalah. Minta pertolongan dengan jalan sabar dan solat. Wasta'inu bisabri wassalah. Vigin Iswara, Vicky, saya ada soalan Ustaz tanya ni Vicky. Wasta'inu
Bisabri wassalah, minta pertolongan dengan jalan sabar, jalan solat. Untuk itu minta pada Allah. Bangun solat. Faz. Macam mana jaga waktu subuh, Ustaz selalu terlepas. Kunci jam faz ni, solat waktu. Orang jaga solat ni, Allah jaga dia. Allah nak jaga kita. Apa kita nak dalam hidup kita lagi? Apa kita nak dalam hidup? Jaga solat, Allah jaga kita. Apa kita nak dalam hidup lagi? Allah bukan bagi solat untuk bebankan kita. Allah bagi solat sebab dia sayang kita. Allah bagi solat bukan nak habiskan masa kita. Allah bagi solat nak berkatkan masa kita. Allah bagi solat bukan nak ganggu hidup rumah tangga kita. Allah bagi solat supaya nak bahagiakan rumah tangga kita. Allah bagi solat bukan nak susahkan kita kena berhenti tengah jalan nak jamak. Tapi Allah bagi solat sebab dia sayang kat kita. Tapi apa yang telah kita buat selama ini? Saya cakap diri saya sendiri. Saya selalu menganggap kadang-kadang solat tu macam beban kan saya. Rasa penat, letih, habis masa. Bukan. Allah kata, wasta'inu bisabri wassalah. Minta pertolongan dengan jalan sabar dan solat. Sam kata, Ustaz, usaha kunci jam awal. Kunci jam awal, subuh, kunci jam. Ni perjuangan. Saya duduk rumah tak tahu nak buat apa, Ustaz. Bangun subuh awal. Nangis. Sebelum subuh tu bangun. Setengah jam, pukul 5, nangis. Nangis ke Allah. Saya pesan diri saya pertama. Nangis. Macam orang dulu. Nangis. Ya Allah. Bagi ni perkara pertama sekali. Rezeki datang. Azab Allah hilang. Wa'mur ahlaka bis-salah. Wastabir alaiha. La Anis Farina. Ustaz cuti bagus baca buku Isteriku Bidadari. Buku saya warna pink tu. Bagus baca Isteriku Bidadari. 11 kaedah bimbing keluarga. Amai sisi baca rasa nak bahagia rumah tangga tu. Amai suami yang garang. Baca-baca yang teruk-teruk juga. Baca buku surat 6 dan nangis peluk isteri. Bahagia. Lepas tu tak baca-baca dah. So ada bahagia. Dan formula kaya. 11 amalan kaya Anis kan. Bila dapatkan buku-buku tu. Ni buku kaya 2 tu. Buku kaya dengan bidadari. Kalau nak boleh WhatsApp 013. Saja sebut dah tanya Anis cakap tu. 2838 682. 013 28 38682. 013 28 38682. Tuan-puan sekalian, tu jaga solat. Allah bagi solat bukan nak bebankan kita. Allah bagi solat sebab dia sayang kita. Allah bagi solat sebab sayang kita. Dia sangat sayang kita lebih pada siapa-siapa pun. Dia wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alaiha. La nas'aluka, normah nak beli, fitri nak beli. Boleh WhatsApp nombor tadi 013 28 38 682. Jaga solat. Jaga solat, nanti Allah jaga kita. Wasta'inu bis-sabri wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqa, nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Nini Rahim nak manzil. Boleh WhatsApp nombor tadi juga. Nini nanti dia boleh post. Nak order berapa banyak boleh order je buku manzil Doa manzil tu buku warna hijau ni. Saya Abu Daud. Ada satu orang sakit nak baca Quran, mujiat ayat syifa. Ada ayat dalam tu untuk jadi obat. Nabi SAW ajar ada manzil tu. Panjang kalau cerita. Saya sambung cerita saya. Jadi saya wa'mur ahlaka bis-salah. Wa'mur ahlaka bis-salah. Perintahkan ahli keluarga kamu, ahli kamu dirikan solat. Kami tak minta rezeki pada kamu, bahkan kami nak beri rezeki pada kamu. Allah nak bagi kita bahagia. Abang kakak nak bahagia. Allah nak bagi kita gembira. Abang kakak nak gembira. Allah nak tunaikan hajat kita. Abang kakak semua nak tunaikan hajat. Kita nak semua COVID ni diangkat. Siapa yang boleh angkat COVID-19 ni? Siapa maha kuasa untuk angkat semua apa yang telah terjadi sekarang? Apa yang Allah simpan di sebalik musibah ni? Apa yang Allah letak di sebalik semua ni? Apa yang Allah nak bagi pada kita semua sekarang? Kita semua bersedih, berduka, takut, berat. Nur Farhana, staf hospital Serdang. Masya Allah. Saya doa semua doktor-doktor, semua nurse-nurse, semua petugas-petugas Allah bantu. Semua kerja hospital berkorban banyak. Dan juga polis-polis, tentera-tentera yang berjuang sekarang. Juga semua food panda, grab food, apa semua. Bungkus seat, semua tu Allah bantu mudahkan. Kerja-kerja restoran saya pun ada juga buka tu untuk post hantar Paramount pun ada juga. Dan semua sekali yang bertugas-bertugas ni semoga Allah bantu mudah. Kerja bank, semua yang kerja cleaner bersih-bersihkan virus ni kat hospital pun pekerja-pekerja tukang bersihkan. Moga Allah rahmati semua. Yang jaga tol pun ada juga. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, percaya dia sangat sayangkan kita. Kita tak tahu apa yang semua terjadi ni. Untuk tu bagi masa untuk solat. Bagi masa untuk solat. Solat ni kena bagi masa untuk solat. Bangun awal 2 rakaat tahajud. Bangun 2 rakaat tahajud. Pukul 5 paling lambat bangun. Lepas tu lepas 2 rakaat tahajud nangis. Doa dengan Allah, nangis-nangis. Belajar nangis-nangis dengan Allah. Ni saya belajar masa 12 tahun. Cikgu saya ajar. Nangis ke Allah. Berbual dengan Allah. Cakap-cakap dengan Allah. Lepaskan rasa rindu ke Allah. Takkan tak rindu ke Allah? Dia jaga kita daripada dulu sampai sekarang.
Dia sayangkan kita. Dia tak beli villa, Matazis, Masya Allah, Rizwan. Nangis ke Allah. Izzah, Maliza nangis, kata, ya Allah, saya sedih ya Allah. Ya Allah, saya susah ya Allah. Apa yang jadi musibah Covid ni, saya rasa sedih, susah ya Allah. Banyak kawan-kawan saya kat hospital ya Allah, ada yang kat ICU, saya sayang dia ya Allah. Banyak ustaz-ustaz, cikgu-cikgu saya kat hospital, kat ICU, saya sayang mereka. Ada doktor-doktor yang saya kenal ya Allah, dia orang kat ICU sekarang sakit ya Allah. Nurse-nurse pun ada yang positif ya Allah, dia kat hospital ya Allah. Ada yang sekarang pakai alat pernafasan ya Allah. Ada kawan-kawan saya juga kat luar negara ya Allah, mereka pakai alat pernafasan sekarang. Mereka tak ada kat luar negara ya Allah, mereka masih kat ICU ya Allah. Yang pendakwah jauh-jauh, ada doktor-doktor, ada nurse, ada pendakwah dalam negara. Cikgu-cikgu saya ramai ya Allah, keluarga dia orang pun terpisah. Dia tak dapat nak cakap dengan keluarga. Ada kawan-kawan kita bawa kehilangan keluarga. Keluarga meninggal, kebumikan, mereka tak dapat tengok ya Allah. Mereka sayang, mesti teringin nak tengok ayah buat kali takhir, nak tengok mak yang buat kali, nak tengok keluarga yang kali takhir, nak tengok anak yang buat kali takhir. Mereka tak dapat tengok ya Allah. Ramai kami terima apa yang kau terjadi ni ya Allah. Ya Allah, ada yang Sarah, yang gelandangan. Tadi pun saya ada kontak dengan gelandangan. Tapi dengan kerajaan dia orang pun nak tengah nak apa, nak ambil dia orang semua, nak check tu. Baguslah dia orang ambil. Sebab dia orang pun nak makan susah. Saya kalau pergi dengan saya sekali nanti kena tahan. Saya pun risau nak pergi, nanti saya dah bergambar dengan dia orang pula. Nanti viral gambar dengan saya pula, nanti kena bukanlah. Sebab saya insya-Allah tak adalah. Saya begitu. Mimi abang saya frontliner Hospital Sungai Buloh. Jadi semua saya doakan rahmati ni. Tu tuan-puan sekalian tahu tak apa kita doa, ya Allah, saya sedih ya Allah. Nangis kau, belajar nangis kau. Mungkin apa yang terjadi nak ajar kita nangis, fahami. Adakah Illuminati ustaz? Saya pun tak tahulah ni. Tapi saya percaya apa yang terjadi nak satu je tujuan dia. Allah nak kita semua dekat pada dia. Itu saja. Allah nak kita semakin sayang pada dia, takut pada dia. Allah nak kita sentiasa istighfar, bertaubat. Allah nak beri sesuatu yang baik untuk kita. Ahmad Yusri Al-Ustaz beri pesanan dengan fitnah umat Islam, tambah jemaah tabligh. Jadi begitu juga yang sekarang terjadi kan. Didoakan hari-hari kita dengar, jangan cakap bukan kakak abang. Allah tengah tengok kita sekarang. Allah tengah tengok kita sekarang. Allah tengok kita semua. Jangan cakap, jangan hina mana-mana. Jangan hina doktor-doktor, nurse. Jangan hina juga jemaah tabligh. Jangan hina mana-mana orang. Jangan cakap bukan kakak. Jangan cakap bukan. Jangan cakap bukan. Mungkin apa yang kita dengar satu dua kisah mungkin betul, mungkin tak betul. Tu jangan kakak abang, zaman-zaman sekarang kita pun tak faham. Jangan sekali kita dengar tu kita percaya. Kita bila pergi baru faham begini. Nangis ke Allah kakak, nangis. Ni waktu bukan untuk nak salahkan doktor ataupun nak masalahkan jemaah tabligh atau nak salahkan mana-mana orang. Jangan kakak, jangan buat begitu, jangan. Takut esok kita kata-kata orang ni tengah nangis doa, dia pun tak nak jadi begitu, tiba dah jadi. Dah mereka dah berusaha, dah ramai dah setakat yang saya tahu mereka dah berkorban. Semua orang berkorban sekarang, semua orang alami tekanan macam-macam. Tapi tahu tak apa yang paling penting? Jangan salahkan mana-mana orang lah. Nangis ke Allah. Ya Allah, maafkan kami, ampun dosa kami. Ni semua salah kami. Ni salah saya ya Allah, ni semua salah saya ya Allah. Ampunkan dosa saya ya Allah, ni semua salah saya ya Allah. Saya tak pandai buat dakwah ni ya Allah, maafkanlah saya ya Allah. Kalau Nabi ada mesti tak jadi macam ni ya Allah. Nabi lu banyak berdakwah siang malam ya Allah. Saya rindukan Nabi ya Allah. Nabi dah buat dakwah susah ya Allah. Saya rindukan Nabi. Kesian Nabi ya Allah. Nabi lahir tak ada ayah, 6 tahun mak tak ada, 8 tahun datuk tak ada. Nabi buat dakwah susah, penat buat dakwah. Ingat orang dah terima lah sekali orang kampung sini nak bunuh. Nabi pergi Taif, balik-balik kena pulau 2 tahun 6 bulan di lembah Abi Talib. Susah payah orang-orang dulu. Mereka berjuang, berkorban. Ya Allah, Nabi Muhammad dah wafat ya Allah. Sekarang giliran saya pula ya Allah. Tolonglah maafkan saya ya Allah. Tolonglah maafkan saya ya Allah. Ini semua salah saya ya Allah. Ini semua salah saya ya Allah. Saya minta ampun pada Engkau. Saya bertaubat pada Engkau ya Allah. Saya minta ampun pada Engkau ya Allah. Ya Allah, saya minta ampun pada Engkau. Bertaubat pada Engkau ya Allah. Maafkanlah saya ya Allah. Ya Allah, maafkan saya. Saya bertaubat pada Engkau. Maafkanlah saya. Ya Allah, maafkanlah saya. Tolong selamatkan kawan-kawan kami ya Allah. Ada yang tengah sakit sekian ya Allah, kat ICU. Keluarga pun susah ya Allah. Mereka orang baik-baik ya Allah. Mereka orang mulia ya Allah. Selamatkanlah mereka ya Allah. Selamatkanlah keluarga mereka ya Allah. Kesian mereka ya Allah. Keluarga mereka sakit ya Allah. Mereka dengar pula perkara yang tak baik ya Allah. Sampai orang malu dah nak mengaku kadang-kadang.
Malu nak ngaku kalau keluarga contoh yang tabligh sekarang, malu nak pergi. Malu nak ngaku. Tabligh, malu kakak bang. Ngaku pun malu. Orang nampak ada orang berjanggut je kira tabligh kan. Tabligh. Orang ni orang tabligh. Dia mungkin pergi, dia mungkin tak pergi pun. Kalau dia pergi pun dia dah pergi 3 kali dah saringan. Setakat yang saya kenal kawan-kawan saya 3 kali pergi saringan. Pergi kali pertama dia suruh balik. Datang kali kedua suruh balik. Yalah saya faham, saya pun pergi hospital-hospital. Banyak benda terhad, banyak benda semua terhad. Alatan terhad, semua terhad. Walaupun tak tahu, saya pun tak tahu sebenarnya apa dia kan. Walaupun saya doa yang terbaik dia mungkin yalah mungkin bajet tu keluar mungkin lambat lagi, saya pun tak faham. Tapi tahu tak apa dia semua terhad. Ujian berat dan saya pun kita tak boleh nak salahkan siapa-siapa. Tapi mereka dah berkorban, berjuang. Untuk tu tuan-tuan sekalian, percayalah dalam hidup ni, pertama sekali, Dijah kata, suami saya kena kuarantin 10 hari. Kena kuarantin. Sedih kakak, ujian tak kena kat kita. Seorang kat sana, seorang kat sini, anak kat sini. Yang meninggal lah itu contoh, yang meninggal kat Johor itu kan. Saya call, video call. Duduk dengan anak-anak, 5 orang. Seorang je negatif, yang lain positif. Suami takdir Allah meninggal dunia, moga Allah terima, mudah-mudahan Allah beri pahala syahid berdasarkan hadis Nabi Bukhari. Orang yang bersabar atas menerima ujian ni, dia tak usaha dan mati dikira mati syahid. Ini kan pula pejuang-pejuang, doktor-doktor, nurse-nurse, mereka berjihad. Ini kesian isteri anak-anak, susah kak abang. Ni waktu yang sukar. Meninggal macam ni, ada pakcik meninggal kan, keluarga pun semua tengah tengah dalam saringan, tengah kuarantin, tak dapat tengok ayah meninggal, tengok suami, tak dapat nak tengok kan pakcik tu kan. Duduk dan ayah tu, pakcik tu pun dah semenjak dia kuarantin kat rumah, dia pun anak-anak pun tak salam-salam, tak bagi dekat, duduk kat rumah. Dia dekat dengan rumah saya ni, dekat dengan rumah saya ni. Dekat je pakcik yang baru meninggal petang tadi. Jadi tuan-puan sekalian, ramai orang dalam dunia ini ujian datang. Jadi ini waktu untuk kita semua dekat dengan Allah. Kita takut pada Allah, doa ke orang lain. Doa ke orang lain, bukan kena tu dah kena, tu dah kena, tu dah kena, tu dah kena. Memang kita jaga diri kita, memang begitu. Semua kena kuarantin sekarang. Itu memang perintah berdasarkan hadis Nabi, dan daripada dulu memang kena jaga diri. Kuarantin, kebersihan, jangan mengayau. Ikut negara kita ni wajib taat. Waktu ni wajib taat. Jangan sesaja keluar-keluar 2-3 kali pusing-pusing ambil angin, tak payah. Berlari dalam rumah je. Jadi untuk itu percaya apa yang terjadi ni, jangan sangka-sangka buruk. Masya Allah, Zul tabligh dah mengubah Malaysia, tak menyusahkan rakyat Malaysia. Mereka dah berusaha dah kakak bang. Saya tak nak cerita panjang, tapi saya ada cakap sebelum ni begitu. Untuk tu jadi apa yang jadi, bawa kita solat pada Allah, nangis kan. Ustaz meninggal sebab wabak syahid, Syazwan. Sebab syahid, sebab wabak ni syahid. Dalam hadis Nabi riwayat Bukhari, Nabi SAW ada satu hadis bersabda, Aisyah tanya Nabi, wabak taun ni macam mana? Nabi SAW sebut, kalau ditimpa taun, bagi setengah orang ia azab, bagi orang beriman ini ialah wabak yang merebak ni lah. Ini ialah satu kebaikan, rahmat daripada Allah SWT. Menjadi rahmat daripada Allah. Untuk siapa ni timpa wabak, dan pesan jangan keluar daripada tempat mereka. Bersabarlah kamu di sana. Bersabarlah kamu kat tempat kamu duduk. Jangan pergi mana, duduk situ sabar dengan mengharapkan janji-janji Allah SWT. Dan kalau takdir Allah dalam perjalanan kita berusaha, berjuang dan menjaga diri ni wajib. Walau dalam keadaan begini, ada yang telah gugur. Dan kalau mereka mati, insya-Allah mereka mati syahid. Sekiranya mereka orang beriman, mereka orang jaga iman, jaga solat, insya-Allah Allah beri pahala syahid. Dan dia pun tak ada maknai orang, dia bukan tak ada buat jahat ke orang, dia tak ada ambil hak mana-mana orang, dan dia tak ada curi barang orang, insya-Allah dia dapat pahala syahid. Semoga Allah selamatkan kita semua. Itu tuan-tuan dan perempuan yang Allah SWT yang sangat saya sayangi dan kasih sekalian. Untuk tu percaya dan jaga solat. Kalau kita jaga solat, nanti Allah jaga kita. Bila kita jaga solat, Allah jaga kita. Jaga solat, nanti Allah jaga kita. Jaga solat, nanti Allah jaga kita. Jaga solat, nanti Allah jaga kita. Hafizah, sedih ustaz, orang Islam sedih, hina orang berdakwah, perusak agama. Begitulah. Tapi sebagai kita pendakwah dan semua sekali, kita percaya ujian ni daripada Allah. Sebab dia sayang kita, dia nak kita perbaiki diri kita sendiri, semakin takut pada Allah. Saya percaya selepas ni Allah nak bagi hadiah yang besar untuk semua ustaz-ustaz, cikgu-cikgu saya yang banyak berdakwah. Saya percaya ada rahmat yang besar nak datang. Rahmat yang besar nak datang, saya percaya.
Tahu tak apa dia? Mungkin Allah nak beri seramai mungkin orang masuk Islam. Mungkin Allah nak hadiahkan semua orang yang hari ni hina, yang cakap bukan-bukan. Mereka mungkin satu hari akan nampak sesuatu. Mungkin orang bukan Islam yang kat Malaysia pun, mereka akan nampak sesuatu. Dan insya-Allah mereka akan dapat Islam. Allah Maha Kuasa. Malam-malam nangis. Yang penting kita nangis ke Allah. Cakap, ya Allah. Semayang pertama pun solat. Dan lepas solat tu nangis. Masuk solat ni doa. Nangis ke Allah. Ya Allah, saya sedih, ya Allah. Tolonglah saya, ya Allah. Ya Allah, Nabi dah wafat, ya Allah. Sekarang tugas saya berdakwah ni. Saya tak pandai buat dakwah. Ramai orang belum dapat kenal Engkau, ya Allah. Jangan bagi dia orang mati, ya Allah. Sebelum mereka dapat kenal Engkau, ya Allah. Ya Allah, ramai orang belum sembahyang. Jangan matikan mereka sebelum mereka dapat kenal Engkau, ya Allah. Beri manusia seramai mungkin dapat kenal Engkau, ya Allah. Beri seramai mungkin manusia dapat kenal Engkau. Ya Allah, tak ada musibah dalam dunia yang lebih teruk, yang lebih dahsyat daripada mati tak kenal Tuhan. Yang paling teruk sekali dalam dunia ni, tahu tak apa dia? Lapar tu sedih, pedih. Sakit tu sedih, pedih. Ujian ni semua pedih, sedih. Tapi tahu tak apa ujian yang paling berat sekali dalam dunia ni? Yang paling teruk sekali, kalau kita mati tak kenal Tuhan. Kita mati tak solat, tinggalkan solat. Solat ni tiang agama. Mati tinggalkan solat atau mati tak kenal Tuhan ialah musibah yang paling teruk sekali dalam dunia ni. Tuan abang, kakak, tuan-puan, banyak doa. Jaga solat, jangan tinggal solat. Sedarkan keluarga supaya jaga solat. Samsara, nangis masa sujud baik kan ustaz. Sepanjang semayang tu nangis, masa sujud pun nangis. Nangis. Nabi SAW bila solat, jantung Nabi bunyi macam air yang mendidih. Sayyidina Umar Al-Khattab pernah menangis doa. Dia doa apa? Innama ashku bathi wa huzni illallah. Kata Sayyidina Umar Al-Khattab, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Kepada Allah aku mengadu sedih dan susahku. Ya Allah, saya sedih, ya Allah. Saya sedih, ya Allah. Maafkanlah saya, ya Allah. Ya Allah, saya sedih, ya Allah. Maafkanlah saya, ya Allah. Ampun dosa saya. Ampun dosaku, ya Allah. Innama ashku basi huzni ilallah. Abdullah bin Umar kata, aku duduk 3 saf daripada belakang. Aku dengar ayahku menangis dalam solat. Ada sahabat kata, aku duduk saf paling belakang sekali. Aku dengar ayahku menangis dalam solat. Aku dengar ayahku menangis dalam solat. Ada orang baik dalam dunia, mereka banyak menangis. Banyak menangis. Mereka banyak menangis untuk kebaikan manusia. Ada orang macam tu dalam dunia. Saya pernah sekali pergi Masjid Seri Petaling. Dah lama dah dulu. Saya kali pertama pergi masjid tu tahun 96. Kali pertama saya pergi. Masjid tu baru-baru lagi. Dah ada pelajar. Beribu-ribu pelajar kat situ. Mereka hafiz Quran, alim-alim. Saya ni orang biasa. Bila saya tengok dia orang, saya cemburu. Bestnya lah adik-adik ni. Sebelum semayang, baca Quran, warak dia orang. Saya suka ke tengok adik-adik tu belajar agama. Saya kata mungkin ke satu hari nanti saya boleh dapat macam dia orang. Boleh ke saya belajar macam dia orang. Ada satu hari dah lama saya tak ke sana. Satu hari saya ada pergi lagi sikit, dah lama dah. Saya dengar satu orang tengah menangis. Tahu tak dia doa apa? Tengah malam ni tak ada tempat tidur kat masjid tu. Masjid tu penuh. Setiap hari Sabtu penuh orang datang. Memang setiap Sabtu tu kadang-kadang 7,000, 8,000 orang, 10,000 orang. Setiap Sabtu dia orang ramai datang dengan ceramah. Ceramah tu umum, bukan ceramah. Dia sebenarnya tak ada tabligh, semua ni tak ada. Dia sebenarnya orang Islam. Dia cuma memudahkan cara orang kat Malaysia panggil tabligh, setengah tempat panggil tabligh. Dia tak ada pun daftar nama tabligh, ataupun dia pun tak dengar tabligh tu pun dia seram. Tak ada orang, kalau jumpa ustaz-ustaz saya tak ada kata awak jemaah tabligh. Dia tak ada jemaah tabligh. Dia sebenarnya kerja orang Islam. Orang Islam ni sebenarnya satu je. Kita semua sebuah keluarga. Tak ada tabligh ini tabligh, ini UMNO, ni PAS, ni sebenarnya tak ada macam tu. Ini bersatu, ini sekarang apa, ini apa benda tak. Saya pun maaf saya tak ni. Ini keadilan, ini MCA, MIC kan, ini DAP. Sebenarnya dulu tak ada. Dulu kita sebenarnya sebuah keluarga atas syahadah yang sama. Itu yang membuat kita bersama, syahadah. Dan syahadah tu buat kita jadi satu. Kalimah syahadah membuat kita bersaudara, menjadi adik-beradik. Kita menjadi sebuah keluarga, menjadi adik-beradik. Ada saya ringkaskan. Cuma hari Sabtu ramai datang. Ada sekali tu saya balik dari jauh, saya dengar ada ulama' datang. Bukan yang baru ni. Yang baru ni saya tak pergi. Allah takdir tak pergi. Saya sedih tak dapat pergi. Tapi Allah takdir tak pergi. Maksudnya ada program dekat utara. Tiba-tiba satu hari saya pergi, saya dengar, saya tak tempat tidur. Tiba saya dengar dia orang nangis. So tak ada doa apa. Ya Allah. Dia nangis kuat. Saya ada pakcik ni. Kuat pula dia menangis. Kita nak tidur. Dia nangis doakan saya. Dia nangis doakan saya. Saya pun tengok dia doakan apa. Tahu tak dia doakan apa? Saya dengar dia doa, Ya Allah, beri hidayah pada Liu Yun Pao. Ya Allah, beri hidayah pada Liu Yun Pao. Dia doakan ayah saya.
Dia sebut nama adik-beradik saya dah hafal. Bihidayah pada Lin dan Liu. Dia doa semua keluarga saya yang pernah saya sebut nama-nama kat dia. Dia sebut nama ahli keluarga saya seorang-seorang. Lepas tu dia menangis tak berhenti, dia doakan saya. Saya pun pergi tengok siapalah dia. Rupa-rupa dia antara 3 orang cikgu pendakwah yang pernah mula-mula dakwah saya. Masa umur 12 tahun kali pertama saya betul-betul belajar sembahyang, belajar dekat dengan Allah, belajar berdakwah di masa umur 12 tahun. Jadi saya dengar dia sebut nama saya terus menangis. Ya Allah, ada orang baik macam ni dalam dunia. Saya dah tak jumpa dia 10 tahun. Dia menangis untuk keluarga saya. Dia menangis untuk keluarga saya. Baru saya tahu itulah Islam. Itulah Islam. Hari itu saya belajar. Saya selalu dengar pasal Nabi Muhammad, pasal sahabat. Hari itu baru saya tahu itulah Islam. Tahu tak apa di Islam? Kita mendoakan orang lain supaya semua manusia dapat hidayah. Supaya setiap manusia yang tak kenal Tuhan dapat kenal Tuhan. Supaya manusia, Muhammad Asril, terima kasih, Hospital Sungai Buloh, Ampang, KFC, Muhammad Asril tulis. Jadi semua orang beriman ini, mereka nak manusia bahagia masuk syurga. Kita nak semua orang jangan satu orang pun dalam dunia ini masuk neraka. Tentu kita kena nangis ke Allah. Kita tak pandai buat dakwah macam Nabi. Kita tak akhlak kita tak macam Nabi. Kita tak berjuang macam Nabi. Kita tak berkorban macam Nabi. Kita banyak lalai tinggalkan dakwah ni. Kita lalai selalu tinggal semayang, lambat semayang. Kita dah lama tak bangun malam, tahajud. Kita pun dah lama tak baca Quran. Saya lah dah lama tak buat dakwah sungguh-sungguh. Saya dah banyak berubah banding dulu-dulu. Dulu kecil-kecil mula saya dapat Islam ini. Saya rajin berdakwah sana sini. Saya kuat berdakwah. Semenjak dah besar ni dah kurang dah kan. Dulu tak ada orang kenal pun, tapi hari-hari berdakwah. Semangat masa kecil-kecil dulu. Tapi bila dah besar ni semua dah jauh, dah tinggal. Apa kita nak jawab kat Nabi nanti? Kesian Nabi. Penat Nabi buat dakwah siang malam. Macam mak ayah kita lah. Dia buat satu perniagaan. Rumah dia bina cantik kat kampung. Lawa cantik untuk adik-beradik. Setiap satu adik-adik abang ada bilik masing-masing. Tapi satu hari kita anak-anak rubuhkan rumah tu, kita jual tanah tu. Orang kata kesian mak ayah dia. Anak-anak dia jual entah buat apa-apa. Ada anak kadang entah apa benda berniaga bukan-bukan ke, jual harta mak ayah, susahkan mak ayah dia. Macam itulah lebih kurang Nabi bina Islam ini macam sebuah rumah. Dengan air mata dan darah Nabi. Akhirnya kita dapat syahadah mengenal Tuhan, mengenal Allah SWT. Nabi bina Islam ni dengan air mata darah pengorbanan. Akhirnya kita mendapat Islam. Dan kita dapat isteri yang Islam, dapat suami yang Islam, dapat mak ayah Islam, dapat anak-anak yang Islam. Kita telah diberi keluarga yang Islam. Sebab tangisan, dakwah, air mata darah Nabi, kita mendapat Islam. Tapi setelah kita mendapat Islam ini, apa yang telah kita buat? Saya sendiri kita yang telah tinggalkan dakwah ni. Kita kurang nangis pada Allah. Kita kurang menyayangi keluarga kita. Akhlak saya tak baik, tak bagus, tak pandai berdakwah. Ya Allah, ampunkan dosa saya, ya Allah. Saya tak pandai buat dakwah ni. Saya tak tahu macam mana nak cakap dengan Nabi nanti. Malu kalau jumpa Nabi. Apa nak cakap? Apa nak cakap dengan Nabi nanti? Apa nak beritahu Nabi nanti? Nanti kalau Nabi tanya kita, masa saya dah wafat, dah tak ada, apa awak semua buat untuk agama ni? Kalau Nabi tanya kat kita lah, kalau tanya, tak tahulah tanya ke tidak. Kalau Nabi tanya kat kita nanti agak-agak, jumpa Nabi kat Telaga Kausar, apa kita nak cakap kat Nabi nanti? Apa kita nak jawab pada Nabi nanti? Kesian Nabi. Kita semua tak pernah jumpa Nabi kan? Tuan-tuan, saya tak pernah jumpa Nabi. Dan hampir kita semua tak pernah jumpa Nabi. Mungkin kita semua tak pernah tengok Nabi, tak pernah dengar suara Nabi. Kita selalu dengar pesan Nabi daripada kita kecil. Hari-hari kita dengar pesan Nabi. Manusia yang kita tak pernah jumpa, tapi sangat sayang pada kita semua. Yang berkorban, berjuang, berdakwah untuk kita. Dan Nabi dah wafat. Sekarang, giliran kita untuk hidupkan Islam. Giliran saya, abang-abang, kakak, adik, tuan-puan hidupkan Islam. Itu Allah sangat sayang pada kita. Dia nak kita hidupkan Islam ini. Itu kita kena jaga solat dan banyak nangis ke Allah. Solat ni maksudnya doa. Jaga solat fardu, kemudian doa panjang-panjang ke Allah. Berbual dengan Allah. Berbual dengan Allah.
Berbual dengan Allah, cakap-cakap dengan Allah, rindu pada Allah. Lepaskan rasa rindu kita pada Allah. Nangis. Ni waktu untuk kita nangis. Allah nak bagi kita masa kat rumah untuk supaya kita nangis. Bagi masa malam-malam nangis. Tak isak-isak. Nangis. Ya Allah, maafkan saya ya Allah. Ampun dosa saya ya Allah. Ramai mati ya Allah kat luar sana ya Allah. Ramai yang bermati mereka tak sempat kenal Kau ya Allah. Kat luar negara, kat China, dekat Itali ya Allah, dekat Amerika. Ramai mati ya Allah. Mereka tak sempat kenal Kau ya Allah. Kesian mereka ya Allah. Maafkanlah kami. Maafkanlah kami ya Allah. Tak buat dakwah, tak sempat sampaikan Islam pada mereka. Ramai orang dekat Amerika, dekat semua negara, mereka mati tak sempat kenal Islam. Ya Allah, kesian mereka ya Allah. Yang masih hidup ni ya Allah, buka hati mereka untuk kenal Islam. Buka hati mereka untuk kenal Islam. Bukakan hati mereka semua untuk kenal Islam. Bukakan hati mereka ya Allah untuk kenal Islam. Buka hati mereka untuk kenal Islam. Ini waktu untuk bersatu hati. Siapa saja, pemimpin, polis, tentera, doktor, nurse, pendakwah, tabligh, orang semua orang Islam, ustaz-ustaz, ahli ulama, guru-guru, orang biasa, orang kaya, orang miskin. Allah nak kita bersatu hati. Baru rahmat Allah turun. Tapi kalau kita sendiri sama kita saling menghina, cakap bukan-bukan, saling menyalahkan, kita pun dengar je apa kat TV cakap, kita pun percaya begitu je lah bulat-bulat. Sebab dia ni berjangkit, dia ni kena, sebab dia ni. Kakak abang, sebab dia, sebab begini, dia begini, sebab tu begini. Abang kakak jangan cakap macam tu. Jangan cakap macam tu. Allah kendaki lebih parah, lebih buruk nanti. Jangan cakap sebab dia begini, sebab begini, terpegang dia ni. Kita berusaha sebaik mungkin sekarang, setelah kita baru sedar apa yang ilmu kita dapat tentang COVID ni semua sekali, kita berjaga diri kita, ikut arahan semua sekali, berdoa, beramal. Tapi dalam masa yang sama, jangan mula menyalahkan orang lain. Kalau sampai takdir kita, dia mesti sampai. Kita berusaha sebaik mungkin. Kita pula jangan susahkan orang, ikut arahan semua sekali. Kita sebuah keluarga yang besar, dan kita bukan nak tahu siapa betul, siapa salah. Tapi tahu tak apa yang kita nak? Kita cuma nak satu, redha Allah SWT. Sebab pengorbanan Nabi, kita semua dapat Islam. Korban perjuangan Nabi, kita dapat Islam. Itu pertama, jaga solat. Jangan tinggalkan solat. Dan banyak nangis ke Allah. Solat dan banyak nangis ke Allah. Solat fardu waktu. Banyak nangis ke Allah, jaga solat fardu waktu. Nombor 2, tuan-puan, banyak menyayangi keluarga. Nak rahmat Allah datang, sayang keluarga. Sayang keluarga. Peluk keluarga, peluk anak-anak. Ni waktu kalau sakit jangan peluk anak. Yang kuarantin jangan peluk anak, asing diri kan. Duduk bilik sendiri, siapa yang dah perintah untuk kuarantin tu asing sekejap. Terpisah dalam keluarga sendiri. Sedih tapi jaga diri. Semua tak jumpa keluarga, tu yang terbaik. Tapi gunakan siapa yang lain yang masih sihat. Sayang keluarga. Sayang keluarga. Sayang keluarga, peluk isteri, anak-anak, mak ayah. Nombor 3, tuan-puan, banyak selalu bersedekah. Jangan kedekut. Ramai azab turun. Satu, kita tak solat. Kedua, kita apa dia? Kita tak solat, tak nangis ke Allah, tak takut ke Allah. Yang kedua, tahu tak apa dia yang buat azab Allah SWT turun ni? Bila kita tak sayang keluarga, dengan mak ayah derhaka, dengan isteri biar marah isteri, marah anak-anak, marah suami, cakap bukan-bukan kat suami, cakap bukan-bukan kat isteri pada anak-anak. Nombor 3, jangan kedekut. Ini waktu jangan kedekut. Share rezeki sikit-sikit pada adik-beradik, pada keluarga. Kita buat tu satu je tujuan. Kita nak Allah maafkan kita. Kita nak Allah sayang kita. Kita nak Allah turunkan rahmat yang mencurah-curah. Seperti hujan lebat, seperti itu rahmat yang mencurah-curah atas bumi. Seperti tengok hujan bila lebat kan. Kalau Allah beri kita rahmat sebanyak itu, kalau Allah tunaikan rahmat mencurah macam tu Allah kendaki, Allah boleh hilangkan segala apa yang kita ni. Sekelip mata je. Dulu kita tak ada, Allah yang adakan kita. Dulu kita tak ada bercakap, dia ajar kita bercakap. Dulu kita tak melihat, dia beri kita melihat. Dulu kita tak rasa macam tak tahu, hari-hari kita fikir nak mati. Sedar tak sedar dah berpuluh tahun kita hidup dalam dunia sampai sekarang. Dah berkeluarga, ada anak-anak, ada kehidupan. Macam-macam Allah bagi rezeki. Ada rumah, kereta, tempat tinggal. Dulu macam nak mati rasa. Allah yang Maha Kuasa juga akan buat kita semua. Kali ni ujian ni serentak pada semua orang. Ada hari orang bahagia, orang sedih. Tapi hari ni, hari semua orang bersedih. Waktu ni semua orang bersedih. Semua ni rasa berat. Semua je tak tentu hala. Paling kurang semua akan terasa apa yang terjadi. Semua dah tak boleh keluar rumah. Semua dah tahu penting duduk rumah. Ramai semua dah mula resah. Semua baru 4 hari dah resah. Kalau takdir Allah, Allah hendaki berjaya seminggu,
Sekarang kita sampai tengok 1 Mac 2 minggu, boleh jadi 3 minggu, boleh jadi sebulan, boleh jadi 2 bulan, boleh jadi setahun, boleh jadi berbulan-bulan. Allah juga Maha Kuasa, boleh buat habis 2 minggu ni habis, Allah pulihkan semua keadaan. Allah Maha Kuasa. Untuk tu kita sebagai hamba tarik rahmat Allah. Jaga solat, banyak sembahyang hajat, doa dengan Allah, banyak sedekah, banyak buat baik. Tuan-puan doakan ya. Doakan. Abdul Rashid, betul ke Ustaz kalau tak solat amal ibadah lain ditolak? Abdul Rashid, bila kita ada pendapat begitu, tapi sebenarnya setiap kebaikan kita Allah kira. Sekecil-kecil kebaikan Allah kira, sekecil-kecil keburukan Allah terkira. Tu salah ada pendapat begitu solat, ada sebahagian. Tapi terus buat baik. Jaga solat, insya-Allah semua amal kita ni Allah terima. Kamarul nak save life. InsyaAllah saya selalu save life saya ni. Jadi Allah Maha Kuasa. Dia Maha Kuasa. Dia nak kita sebagai hamba kembali pada Dia. Makin takut pada Allah. Jaga agama. Jaga solat. Dengar arahan. Kuarantin diri. Ikut apa yang Nabi pesan. Jangan pindah pada tempat wabak merebak. Jangan pergi pula ke tempat-tempat yang ada tengah wabak sekarang. Jangan pergi. Jaga diri masing-masing. Ikut arahan. Susah payah semua sekali. Bersatu hati. Berkasih sayang, kita berikhlas, buat amal kerja kita dengan ikhlas, memberi dengan kerana Allah, memberi. Mana tahu sebab orang kita tolong, orang kita obat tu menyebabkan Allah maafkan kita, siapa tahu. Allah nak beri kebaikan. Kita ingat, oh Ustaz, Masya Allah, Ustaz bagi, ada orang cakap saya bang puji-puji, Masya Allah Ustaz bagi ni. Sebenarnya nampak kita bagi kat orang, tapi mana tahu sebab kita Masya Allah ikram mana-mana doktor, nurse tu yang tengah berkorban demi berjihad. Mana tahu sebab saya ikram dia orang KFC tu, Allah ampunkan dosa saya. Dia sedekah ni ada dua. Ramai juga mesej saya, Ustaz boleh ke sedekah terang-terang? Sedekah ni ada dua, Nabi SAW sebut. Satu sembunyi, satu terang-terang. Sembunyi tu untuk bina ikhlas dalam hati kita. Kita kena banyak benda lebih banyak bersembunyi daripada terang-terang. Tapi ada ketika terang-terang tu perlu untuk kita tunjukkan war-war pada dunia, kepada masyarakat, supaya dia menjadi dakwah untuk orang lain. Contoh, kita selalu orang kata, kalau pergi masjid, orang selalu cakap pergi masjid ni, pergi masjid, orang masjid kedekut, orang selalu cakap. Tapi kalau pergi tempat apa ibadah orang lain, mereka baik. Siapa yang pernah pergi, maaf saya sebut, betul ke tak betul? Mungkin betul, mungkin salah. Orang kata kalau pergi gereja ke, mesti dapat duit banyak, contoh. Mungkin betul, mungkin salah. Siapa yang pernah pergi gereja dapat duit? Sebenar-benarnya. Berapa orang pula yang pergi masjid setiap kali mesti tak dapat duit? Tak kan? Pengalaman kita 1-2 telah menyebabkan kita buat keputusan bahawa masjid ni begini dan gereja ni begini. Mungkin ada masa kita nasib rezeki kita pergi-pergi orang tengah kasar, pergi mana-mana. Tapi bukan semua macam tu. Bukan kita pergi mana-mana berobat contoh, tiba ada orang kasar 1-2 orang. Tapi kita tak boleh buat keputusan semua orang macam ni. Tak. Rezeki kita dapat orang tengah tak demut, tengah penat, tengah demam, dia pun tak layan kita. Ada tempat pula rezeki kita, contoh saya pun akan marah kalau kena kat saya. Jadi contoh begitu, rezeki kita jumpa, Masya Allah, jumpa ada pendakwah pula 1-2 orang macam ni. Mungkin kita jumpa begitu, kasar sikit. Wah, kita pun kata, wah ni semua tabligh macam ni. Tak salah. Tak, apa yang kita pengalaman, apa yang kita lalui dalam hidup ini, kita, apa saya nak cakap tadi, dah hilang dah. Untuk itu tuan-puan sekalian, kita siasa banyak bersangka baik pada Allah, bersangka baik atas apa semua yang terjadi dalam hidup ini. Sangka baik pada Allah. Akhirnya setelah melalui semua ni, tahu tak siapa yang paling beruntung? Setelah lalu semua musibah ni, dia semakin tadi pergi gereja yang zina, dapat duit, betul ke? Nanti dapat duit. Mungkin ada yang dapat, mungkin yang tak dapat. Bukan semua orang dapat. Selalu pergi masjid, ramai juga yang saya tolong. Saya setakat ni kalau jumpa kat masjid, saya bagi dia orang duit semua sekali. Jadi tahu tak apa, sedasar media. Jadi semua orang cakap Islam ni teroris seluruh dunia pada dulu. Kalau tengok berjanggut, lagi kuat teroris dia daripada dulu. Jadi orang pun tanggapan bila 1-2 kes berjanggut, dia punya tu lagi teruk, dia punya viral dia. Sebab media barat daripada dulu cakap macam tu. Ni kalau saya ingat pada kecil orang selalu cakap, kalau saya tarik janggut ni ada bom, tarik sini boom, sini meletup, tarik sini meletup, tarik janggut bawah ni satu dunia dia meletup. Orang selalu ingat macam tu. Pada kecil saya selalu dah kena ejek sebab janggut saya sikit je. Orang selalu tanggapan orang begini. Tanggapan orang kalau berkopiah, baju Melayu macam ni, berjubah ni begini, orang ni begini. Ataupun orang tengok orang tak baju begini kan, orang ni. Tanggapan kita tu semua, tu tuan-puan, dia tak semestinya betul. Tapi media barat buat begitu. Sebab tu penting kita buat kebaikan, kita kena, dalam zaman sekarang kita ada media lain, Facebook, Instagram, supaya Alhamdulillah dengan buat begitu, ramai yang bukan Islam tanya saya nak masuk Islam. Ada beberapa orang dah murtad. Saya jumpa anak-anak muda dah murtad. Dia kata sebab dia selalu tengok agama lain selalu peace, love,
God love you. Tiba-tiba dia ingat baiknya dia orang. Dia tengok pula mak ayah dia kasar kat dia. Mak ayah dia Islam semayang tapi cakap untuk carut. Dia pun heran. Dia tak faham Islam. Dia pula banyak kawan-kawan bukan Islam. Akhirnya dia buat keputusan dia keluar dari Islam. Satu hari pelajar ni ada ramai juga lah kisah ni. Berapa kali berjadi dalam hidup saya. Dia orang jumpa saya. Dia dah murtad. Dia tanya saya. Dia kata ustaz. Dia jumpa saya. Dia kata ustaz. Saya ingat dalam agama lain je ada. Rupa dalam Islam pun ada kan ustaz? Rupa dalam Islam pun ada. Dia pun terus nangis. Ya Allah, ampunkan dosa saya. Faham tak apa maksudnya? Bila Allah tu maha pemurah, maha penyayang. Jadi macam mana manusia nak tahu Allah maha pemurah, maha penyayang? Kita kena berdakwah. Untuk tu kita kena, kadang-kadang kita kena sembunyi. Ada masa sedekah tu kena terang-terang. Solat tu sama, ada solat yang sembunyi. Sembahyang Jumaat tu kena war-warkan. Ada masa sedekah tu kita sembunyi. Ada masa sedekah tu kita war-warkan. Dalam masa yang sama. Tapi itulah kita takut Allah terima, Allah tak terima. Hati saya rosak, jadi sombong. Mungkin ramai orang dapat hidayah, tapi hati saya sini rosak. Itu kita kena istighfar, bertaubat, dekat diri pada Allah SWT. Dan tuan-puan, berusaha begitu. Solat, sayang keluarga, jangan kedekut. Dan jangan kita buat dosa. Dosa-dosa ni menyebabkan rezeki kita hilang. Jangan buat dosa. Tahan diri kita pada buat dosa. Kalau buat dosa, cepat-cepat bertaubat. Istighfar, bertaubat. Maaf, yang keempat juga. Yang pertama tu solat dan nangis. Yang keempat apa dia? Amal ma'ruf nahi munkar. Kena berdakwah. Dakwah ini menyebabkan rahmat Allah turun. Dakwah ini menyebabkan Allah sayang kita. Masa Covid ni jangan pergi berdakwah kat luar. Kita berdakwah sama keluarga kita. Buat taklim kat rumah. Faris, ustaz saya nak jumpa. Jadi tuan-puan, doa nanti insyaAllah. Saya ada rancang keluarga sunnah bulan September. Kalau tuan-puan nak datang, boleh jemput datang. Transformjiwa.com. Program ProKit pun semua tangguh sampailah Covid ni pulih. Tapi tarikh saya dah letak bulan 7 ada, 8 ada, 9 ada. Tuan-puan boleh daftar kat situ. Mudah-mudahan dah sembuh sihat. Transformjiwa.com. Siapa nak daftar? Angkat tangan. Bawa isteri, bawa pasangan, anak-anak. Bagus datang. Ada program yang lain, anak lain. Untuk 18 tahun ke atas, suami isteri lain. Sebab tak sama isi dia. Masalah keluarga ni, anak-anak dengar pening dia. Tak sama. Anak-anak pula motivasi dia lain sikit. Jadi tuan-puan boleh jemput datang program tu. Transformjiwa.com. Program sunnah pun kat situ. Dan saya tulis buku Isteriku Bidadari. Kalau nak boleh dapatkan. Dan 11 Amalan Kaya. Yang baca bab 1 dah kaya dah. Buku ni buku surat 6 je. Rumah tangga yang tak apa bahagia, insya-Allah dia baca tu dia rasa bersalah, rasa nak perbaiki diri. Dan yang seterusnya 100 kisah sahabat mati syahid. Ini perjalanan dari umat. Betul menyusui cinta yang kurang bercinta. Selalu tengok orang nak marah je, tu sakit hati dia sakit. Bukan masalah orang, hati dia sakit. Melihat dengan cinta, mendengar dengan cinta, hidup dengan cinta. Dan juga manzil hadis saya Abu Daud, ada satu orang sakit dan baca Al-Quran, sakit dia sembuh. Iman. Yang 18 tahun ke atas tu program keluarga sunnah. Program pelajar boleh sampai umur 18. Program ProKit. Ikutlah. Kalau Aiman dah nak kahwin, datang keluarga sunnah. Kalau Aiman rasa macam lambat lagi nak kahwin, Aiman datang program pelajar. Transformjiwa.com. Masya Allah. Tuan-tuan doakan juga. Saya tengah fikirkan tu ada bantu-bantu buat ni. Doakan. Tadi saya beli 10,000 emas. 10,000. Ada ramai juga hantar. 10,000 emas hantar kat saya. Yang hantar pula saya beli. Mahal harga macam kat pasaran tu. Memang dah harga begitu dah, RM100 ke apa saya beli. Tapi tak apalah, saya beli semua sekali. Saya nak hadiah kat ramai orang. Saya tak sempat, saya nak order yang jauh tu. Lambat sikit dapat. Saya ada juga order juga untuk bagi pada orang yang terutamanya ni ada polis, tentera. Mesti tak cukup nanti. Polis, tentera, sikit-sikit, bukan semualah. Bantu mana-mana sikit-sikit. Mungkin orang dah ni. Banyak juga ada yang saya tadi saya tengok yang ada Grab Food, semua tu tak pakai ni. Ada yang tak ada mask pun, dia pun tak ambil kain, pakai purdah ke. Kakak boleh pakai purdah dulu sementara ni. Macam isi saya pakai niqab tu boleh pakai, musim ni boleh pakai. Pakai terus boleh, tak nak pakai tak. Jadi mana-mana. Masya-Allah. Faris. Masya-Allah. Kalsum, masya-Allah. Kalsum Ismail, Allah rezekikan. September. Jumpa nanti September. Nurul Izan, Manzil, highly recommend. Manzil tu memang daripada kecil kalau sakit je, Manzil tu jadi amalan. Hospital memang saya pergi. Hospital ni wajib pergi. Meninggalkan usaha ni bodoh, jahil. Meninggalkan amalan agama ni sesat. Dua-dua perintah Allah yang menyembuhkan Allah SWT. Azlila, Ustaz dalam pesakit. Selamiah Hospital Ampang kuat untuk menempuh ujian Covid. Semoga kan yang semua sakit-sakit ni moga Allah bagi sembuh. Moga Allah beri ketabahan kan. Yang sakit-sakit semua dah risau sekarang. Yang sakit-sakit risau sekarang kan. Macam emas pun ada orang kadang ada yang tipu pula jual kadang mana-mana terkata kan. Mengata-kata jual mi satu box 90 sekarang 50 pieces.
Banyak orang macam-macam ada kan. Ramai yang beli tak dapat-dapat, beli tak dapat, tipu punya banyak juga. Ya, hati-hati beli tuan-puan, jaga-jaga Saya tak jual, masih bagi taman pada yang tepi ni, yang saya gerak-gerak kat sini jauh-jauh. Susah juga kalau saya nak post semua sekali kan. Saya untuk jumpa yang cashier-cashier, untuk saya punya ni pun restoran, saya pun ada 3 restoran tu, tak ada sangat order sikit-sikit. Tapi ni waktu kita semua ada ujian kan, ujian yang banyak. Waktu ni ada ujian yang berat. Tapi waktu untuk kita berkasih sayang. Anggi daripada Indonesia, Anggi Steven Al-Maulana, Masya Allah. Syazmit, Ustaz itu datang Al-Ustaz memakan kat kedai Tisco Niaga, Masya Allah. Sempat salam Ustaz, dah jalan masuk kereta, Masya Allah. Nur Azlinda, tidur minit, Masya Allah. Mudah Allah terima. Masya Allah. Isteri saya tak kemas sebab dia dah pakai niqab dah. Dia pakai niqab. Yang penting niqab tu nanti balik kena pakai rajin basuh. Surinam. Ustaz nak tanya, kalau tegur suami kalau dia tak matang-matang macam budak-budak. Anak dah 4. Jadi Surinam dah semualah. Jadi kita pun dah kahwin dengan dia, anak dia pun dah 4. Jadi kita pun dah kenal daripada sebelum kahwin. Jadi kat rumah hidupkan amalan taklim, hidupkan amalan taklim, hidupkan amalan taklim. Kat rumah baca taklim, baca taklim, dan insya-Allah keluarga kita jangan sebahagia Surinam buat taklim. Pukul 9 baca hadis Nabi dan cek ayat Quran, insya-Allah. Baca Love Til Jannah, cek Fatihah isteri, Fatihah anak-anak, baca sekeluarga. Lepas tu kat rumah buat percakapan iman, cakap tentang kebesaran Allah, cerita Nabi Nuh AS, cerita tentang Nabi Ibrahim AS, api tak terbakar, Allah pelihara dia. InsyaAllah seluruh dunia ni tak boleh bagi bahaya pada kita melainkan dikendaki oleh Allah. Kita berjaga di kuarantin, buat yang terbaik. Perintah Allah wajib, berusaha ni wajib, taat pemerintah ni wajib. Terutama bila benda tu memang mendatangkan manfaat dan kebaikan begini, dia jadi wajib. Itu wajib taat. Jangan sesaja keluar-keluar berjalan-jalan. Dan begitu juga kat anak kita. Tapi tak ada siapa boleh bagi kita hidup mati melainkan Allah SWT. Ni penting kakak, dia untuk bagi tenang. Ada orang hati dia laju, ada orang tak kisah sangat. Ada orang tak bergerak. Contoh orang yang ada yang ada sakit-sakit yang berat ni kan, dia dah tak tenang dah. Orang yang sakit berat-berat dah susah hati, rasa macam habis lah. Yang pakcik-pakcik kita, ayah kita dah risau. Yang anak-anak muda yang ada orang kat hospital, ada kanser, semua sakit yang berat, ada asma, semua dah risau. Dengan penyakit ni, dia punya risau tu 100,000 kali daripada kita punya risau. Dia apa ubat dia? Beritahu kat dia, tak ada yang boleh bagi hidup mati melainkan Allah. Takkan tercepat sesaat atau terlambat sesaat kematian kita. Kalau kita mati sebab COVID ni, mati juga mati sebab yang lain. Kalau tak hari ni, esok satu hari kita mesti tinggalkan dunia. Kita berusaha jaga diri, perintah Allah saya ulang, kuarantin, jaga kebersihan, pakai mask, kalau lagi pakai glove ke apa semua, jaga rajin-rajin minum air kosong kan, supaya kita badan sihat. Jadi mudah-mudahan apa-apa ni semua buat ketahanan badan kita kuat. Makan vitamin semua tu, dia tak boleh bunuh virus tu, tapi nak buat badan kita kuat kan. Sebab tu dia pisahkan kita semua sekali, supaya nanti kalau kita ni ramai yang bertahan kan. Macam dekat China, Alhamdulillah dia dah 3 hari dah. Mereka syukur ke Allah, dah 3 hari mereka dah tak ada dah. Mereka dah tak kena, tak ada pertambahan penyakit COVID ni, virus COVID ni tak tersebar dah. 3 hari ke 4 hari ni orang dah tak ada dah. Dah tak ada langsung. Syukur ke Allah. 40,000, 80,000 ke apa, tinggal 10,000 je lagi. Tak tahu ini berapa, tinggal beberapa hari lepas 10,000 yang belum sihat. Yang lain semua dah sihat. Ada sikit-sikit lagi ramai juga yang tengah kat ICU, tapi mereka boleh sembuh. Tahu sebab apa? Bila dia orang jarakkan. Nabi dulu zaman Sayyidina Umar Khattab dah jadi dah. Amr al-As dah buat perkara yang sama, suruh orang kuarantin, pisahkan diri. Dia kalau badan dengan izin Allah, ketahanan untuk kuat dengan izin Allah, so dia tak apa-apa, dia survive. Sebab tu lepas dari itu dia orang pesan jangan balik kampung. Kalau boleh anak-anak yang kat KL jangan jumpa ayah dah tua-tua, mak dah tua-tua, pakcik-pakcik jangan jumpa mereka. Sebab banyak yang dalam tu umur yang begitu, tapi semua takdir Allah SWT kan. Umur 60, 70, 50, 60, 70, 80 tahun, bahkan kalau lebih lagi, dia sangat bahaya. Banyak yang umur kata atas yang paling banyak. Dan anak-anak yang sikit-sikit umur lain ni, kalau mereka ada penyakit, untuk tu apa ubat untuk dia? Beritahu kat dia, kul la yusibana illa. Dia dah takut, kakak nak tambah takut lagi, habislah. Bukan takutkan dia, berusaha perintah Allah. Kemudian beritahu kat dia, kul la yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana. Tak ada apa yang menimpa kami
melainkan apa yang Allah tentukan. Nasib kami ni Allah yang tentukan. Kullai yusibana, nasib hidup kami ni ketentuan Allah. Kullai yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana. Tak ada apa yang menimpa kami melainkan apa yang Allah tentukan. Wa maulana, dialah pembantu penolong kami. Wa maulana, dia yang jaga pelihara kami. Wa maulana kulla yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana. Wa 'ala Allah falyatawakkalul mu'minun. Dan kepada Allah lah berserah segala orang mukmin. Jadi kita baca ajar dia doa, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi, dengan nama Allah, la yadurru, tak ada yang boleh bagi bahaya, tak ada yang boleh bagi mati, tak ada yang boleh bagi sakit. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi, di bumi atau di langit, wala fis sama', bumi di langit, wa huwas samiul alim, dia maha mendengar dan maha mengetahui. Allah tahu. Siapa tahu apa akan jadi lagi seminit. Siapa tahu akan jadi apa jadi malam ni, apa jadi esok pagi, apa jadi esok lusa. Siapa tahu apa akan jadi. Siapa tahu apa akan jadi minggu depan. Siapa tahu apa akan tersimpan oleh Allah kat belakang kita, kat depan sana. Selagi seminit tak ada orang tahu apa akan jadi. Kita tak pernah terfikir macam ni seluruh hidup. Tak pernah terfikir kita kena duduk kat rumah macam ni. Tak ada seluruh hidup kita. Kita tak sangka kita akan hidup macam ni. Kita tak sangka. Siapa tahu apa akan jadi macam ini. Peniaga, orang besar, orang kecil, menteri, semua sekali. Semua orang kena. Presiden pun ada yang kena. Menteri pun ada yang kena. Menteri kat luar kena. Dekat Malaysia pun ada menteri yang kena. Apa menteri kena. Menteri dulu kena. Menteri yang sekarang pun ada yang kena juga. Ada yang tengah kuarantin. Ramai yang kena. Pemain bola kena. Artis pun ada yang kena. Kat Malaysia pun dah ada. Ada yang duduk kat hospital tengah kuarantin. Orang alim kena. Ramai ustaz-ustaz, orang soleh kena. Orang baik-baik kena. Orang ramai juga orang bukan Islam yang kena. Jadi semua orang kena. Jadi kita percaya tak ada apa yang menimpa kita melainkan apa yang Allah tentukan. Ada sebahagian mereka telah hilang keluarga. Kakak nak cakap dia salah. Kakak nak ambil, jangan kali jangan buat macam ni. Wah, orang tu dah tak ada dah. Orang tu dah tak ada. Jangan kali jangan buat macam ni. Tak. Kita berusaha mentaati perintah Allah dan ikut apa yang negara kita beritahu, KKM beritahu. Tapi dalam hati kita, itikad kita, keyakinan kita, dan kita bulatkan pada Allah, buat hati kita jadi tenang. Sebab tu ramai orang sampai ada orang takut, risau. Contoh anak-anak nak kahwin. Macam mana kalau orang nak kahwin? Takut. Macam mana ustaz tengok banyak rumah tangga tu, ada orang sampai trauma. Ada orang tak kisah sangat, memang dia jalannya. Ada orang trauma tak nak kahwin, takut nanti begini, tak bahagia. Ramai perempuan takut nak kahwin, takut begini, takut tu ada. Jadi apa ubat dia? Dia kena tawakal ke Allah. Dia usaha pilih suami yang paling baik, begitu begini, semayang istikharah, dan mereka khair, mereka terima apa nak jadi. Begitu. Untuk tu percaya. Tapi bukan, kalau dia takut, dia tak boleh buat apa-apa. Jadi takut ni datang pada Allah. Kita manusia mesti takut. Tapi bawa ketakutan tu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa perintah Allah? Berusaha. Dalam bersama berusaha, hati tu pergantungan ke Allah. Gantungan ke Allah. Macam kalau semua macam tu, tak ada pergantungan ke Allah, agak-agak ada orang nak pergi keluar, pergi kerja lagi. Agak doktor nurse nak pergi hospital kalau keadaan sekarang. Agak-agak peniaga semua tu nak pergi cari rezeki lagi. Apa yang buat dia berani keluar? Dia kata, Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ni obat dia. Obat. Untuk tu abang kakak melihat semua ini dalam keadaan keyakinan kepada Allah. Doakan tuan-puan. Dan insyaAllah doakan. Saya ada tempah, ada aircon hari Isnin ni. Ada 10 aircon saya nak hantar ke hospital lain-lain. Aircon portable tu. Sian orang kadang orang kat hospital kesian. Dia orang kadang office pun tak ada. Ada satu kursi. Doktor-doktor dapat satu sofa melepak kat luar, satu sofa. Tu pun dah nak roboh dah sofa. Jadi kena pergi tengok. Tolong kan, ni musim-musim macam ni pula. Sikit-sikit tak ada tolong semua pun. Bukanlah tolong kita tu jadi berubah ke tak. Susah. Kursi pun tak ada. Ya Allah, kesian ke tak kesian. Terlepas nizam. Nanti dengar balik mula-mula ada 4 solat, sayang keluarga, sedekah, amal makruf nahi munkar, tinggalkan dosa, lebih kurang begitu. Nanti baca dengan pelan-pelan. Jadi untuk tu percaya. Percaya yang semua apa yang Allah takdirkan. Percaya apa dia tadi? Hanya doakan dia nak beli hari Senin, nak beli, ada beli tu. Dan saya pun ada juga order juga emas daripada China. Memang negara kita ambil pada China pun emas kan. Mahal, emas tu jadi mahal.
Seluruh ni jadi mahal sebab orang Amerika nak, orang luar negara pun nak juga pada China. China jadi bekalkan emas tu. Kat Malaysia pun yang order tahu berapa juta tu, dengan kat TV pun belum sampai lagi kan. Tak tahu dah sampai ke apa. Tapi susah nak cari. Jadi saya pun ada order lagi untuk ni lah, untuk utama yang berkhidmat-khidmat kat luar-luar ni, kat KL, Selangor ni, cuba-cubalah. Saya niat insya-Allah, tak apa, akhir Allah terima. Saya pun alhamdulillah ada rezeki lebih-lebih tu sikit, walaupun banyak program cancel, banyak juga program saya cancel, bukan sikit, bukan banyak juga, memang banyak lah. Tapi khair, hidup ni sekejap kan. Saya pun insya-Allah kita nak doa umur panjang, tapi kita pun tak tahu khair apa Allah beri, itu yang paling baik. Kita usaha sebaik mungkin, kita bertawakal pada Allah. Ini yang kita daripada dulu percaya, dan jangan selama ni hari cakap pasal Allah, hari-hari kita buat dakwah daripada dulu kita sembahyang, kita minta ke Allah, daripada dulu kita dah berusaha jaga kesihatan dan berdoa, yang kita dah ikut semua sekali, tapi apa yang telah terjadi ni telah terjadi. Untuk tu takkan kerana ujian datang hilang kebaikan kita. Baru datang musibah, orang mula caci maki sama-sama sendiri. Maki ni, maki polis, maki doktor, maki nurse, maki orang tabligh, maki ni. Salah, semua tu salah. Semua tu tak betul. Ujian datang buat kita semakin takut ke Allah. Ismail hantar kat balai polis ustaz, balai-balai. Doa ni Ismail Abang Ismail doa. Memang niat macam tu. Niat juga nak pusing-pusing kat polis-polis ni insya-Allah. Mudah-mudahan pusing-pusing kat Roblox kan. Bukan nak lalu Roblox tu, nak saya kira jadi Grab food lah, boleh jalan lah kan. Mana kadang orang makan pun tak sempat. Sekarang nak beli makanan susah kan. Doa sekali tak dapat belanja hari, dah belanja sekali pun tak apa. Tumpang berkat. Sebab orang kerja polis, tentera ni semua, apa semua kerja-kerja hemat-hemat masyarakat ni besar nilai dia. Zaman Nabi lah ada satu orang sampai Nabi pergi sembahyang jenazah dia. Dia ni orang jahat ni, bukan polis. Orang ni orang jahat. Dia ni perompak. Tapi satu hari orang kampung sampai tak nak sembahyang jenazah dia, Nabi pergi sembahyang. Orang pun heran, apa pasal Nabi sahabat besar-besar datang sembahyang jenazah dia? Tanya kat isteri, apa baik dia? Oh, rupa satu hari ada pendakwah sedang hidupkan Islam. Dia tidur, dia tolong jaga barang jemaah ni. Satu kisah dia jaga barang jemaah ni. Maka disebabkan itu Allah perintah Nabi, malaikat beritahu kat Nabi, Nabi pergi sembahyang jenazah dia. Nabi pergi sembahyang jenazah dia. Satu kisah yang lain, Nabi semua nak sembahyang berdakwah satu tempat. Nabi kata, siapa nak khidmat jadi security malam ni? Kalau kita security je, kerja security je. Ini pula polis, tentera, khidmat jaga masyarakat, masya-Allah, dengan bahaya nyawa semua sekali. Kadang COVID ni pula musuh tak nampak. Kau nampak senang juga kita tumbuk muka dia. Tak nampak COVID ni, tak nampak. Kau nampak senang. Ya, kita pijak dia, kita bakar dia sampai meninggal virus COVID ni, tapi kita tak nampak. Dalam keluarga pun boleh ada. Pergi, ada orang positif tapi tak batuk. Berat kan COVID ni. Dia tak batuk, tak demam, tak semua. Banyak yang positif kat hospital, dia ada yang tak batuk, tak demam, tak semua. Sikit-sikit je semua. Sikit-sikit je batuk, demam. Tapi ada COVID-19. Jadi dia bersentuh dengan orang yang lemah, anak-anak yang lemah, atau orang tua-tua, ayah dia, mak dia tua-tua. Takdir Allah, mereka pergi, maaf, mereka jadi sakit, jadi sampai ke ICU, pakai pernafasan. Ada yang ada asma, ada sakit apa paru, memang ada benda-benda macam tu. Dia terkena je, dia terus, dengan izin Allah dia jadi makin dah. Yang orang tadi sihat sebab dia kuat, dia tak demam sangat, tapi dia ada virus tu. Tapi sebab tu bila dipisahkan lebih kurang 14 hari tu, kita tak tahu dia mula bila. Jadi sebab tu orang lanjutkan dia punya tempoh COVID. Tak tahu bila dia kena. Mungkin mula dia tak kena, kemudian dia kena, jadi panjang. Jadi kalau dipisahkan semua sekali, insya-Allah dia sakit ni akan hilang. Macam kat China dah boleh pulih dah. 80,000, 70,000. Untuk tu Nabi, orang tadi jaga dia semayang kat atas. Esok pagi Nabi panggil sahabat tu, baru teringat, dia apa jadi pada semalam jaga, panggil. Nabi tanya, apa kamu buat? Ya Rasulullah, saya sepanjang malam duduk atas kuda saya. Saya cuma turun untuk istinja, untuk ambil buang yang kecil, buang yang besar, dan saya cuma turun untuk sembahyang fardu. Dia sembahyang seorang-seorang. Orang sembahyang jemaah, dia tak sembahyang jemaah, dia terkutur, dia sembahyang kat tepi tu je. Sepanjang malam sampai pagi dia jaga. Nabi SAW bersabda, tak ada tempat lain untuk kamu melainkan syurga. Ya Allah, tak ada tempat lain untuk kamu melainkan syurga. Tak ada tempat lain untuk kamu melainkan syurga. Jadi polis, tentera semua sekali, security semua sekali yang bekerja, berkorban, dan semua ini, doktor, nurse dah tertentu memang macam zaman Nabi, orang jaga, orang berjihad. Polis, tentera semua sekali yang bekerja-kerja masyarakat, bekalkan makanan semua sekali. Orang kerja tol, kerja bank, kalau tak tutup bank, orang semua tak keluar duit, tak boleh beli makanan. Jadi semua sekali yang berkorban ini, mereka mendapat pahala. Atas apa kebaikan orang buat kat rumah, berzikir, buat taklim, sembahyang, kita dapat pahala. Pahala tu dapat pada orang yang menjaga kita sekeliling ni. Kalau untuk tu kerja abang kakak ni besar, untuk tu buat ikhlas kerana Allah, buat dengan iman, ketakwaan pada Allah, jaga solat jangan tinggal. Semua polis, tentera, doktor, nurse, jaga solat jangan tinggal.
Jaga perintah Allah, jauhi perkara yang haram. InsyaAllah kerja abang kakak ni menjadi satu jihad. Sayang keluarga, jujur dalam hidup. InsyaAllah Allah akan jaga kita dunia akhirat. Tahniah semua sekali. Tentu kita tumpang kebaikan mereka. Tumpang kebaikan mereka dengan macam mana? Paling kurang kita doakan mereka. Paling kurang kita doakan mereka. Paling kurang kita beri emas kat mereka. Itu yang saya cuba nak buat. Paling kurang kita tengok ramai banyak sekarang hospital, banyak ada yang tak ada. Banyak benda yang kurang juga. Banyak yang kurang. Kita doakan mereka. Tak dapat doa, dapat paling kurang doa. Tapi mampu lebih, bagi lebih. Siapa nak ni, nak berbelanja. Siapa nak ni, buat. Masya Allah, doa. Doakan semua orang. InsyaAllah dengan itu Allah akan selesaikan rahmat. Ustaz, sekarang masalah corona. Nabi sahabat menyelesaikan segala musibah, petaka, bandukan Quran, sirah Nabi dan sahabat. Jadi rahmat, begitulah yang Nabi zaman Sayyidina Umar Khattab. Panjang cerita dia, wabak tu saya ringkaskan. Wabak panjang jadi. Masa tu ada sahabat nama Muaz bin Jabal dengan Abu Ubaidah Jarrah. Musibah jadi, yang kanan minum. Musibah jadi, kemudian mereka semua mereka tak keluar daripada sana. Sayyidina Umar Khattab nak pergi lawat mereka pun tak jadi pergi. Teringat hadis Nabi, siapa duduk sana jangan keluar, orang yang kat luar jangan datang pergi sana. Jadi Sayyidina Umar tak nak pergi. Orang kata Sayyidina Umar taat apa Nabi SAW pesan. Sayyidina Umar mana takut? Tak takut apa-apa. Yakin ke Allah, iman paling kuat, tapi dia tak pergi sebab perintah Allah. Dia jaga dia. Jangan pergi tempat wabak merebak. Lepas tu tak bergerak sana sini, duduk sana. Asal sahabat ni Abu Ubaidah, Sayyidina Umar sayang dia, panggil dia balik. Supaya sayang betul Abu Ubaidah ni. Sebab dia pemimpin yang bakal ganti Sayyidina Umar Khattab. Takdir Allah, dia kata saya akan duduk kat tempat saya. Beliau meninggal. Muaz bin Jabal meninggal, mati syahid. Jadi bila Sayyidina Umar Khattab dengar sahabat yang besar ni tersyahid, Sayyidina Umar sangat sedih. Masa tu Amru al-As dekat sana ganti jadi pemerintah. Masa Amru al-As jadi ketua, dia telah buat keputusan. Setiap dia kata wabak ini seperti api yang benda penyakit begini, dia api yang marak membara. Tu berpisah kamu, duduk jauh. Macam api kan, kalau dekat-dekat dia akan dicari bahan nak bakar. Apa saja jarakkan. Mereka ada dekat gunung, kat bukit, mereka begini. Akhirnya segala puji bagi Allah, akhirnya penyakit itu hilang dan sembuh sihat. Jadi tuan-tuan sekalian, itu antara yang mereka ajar, buat tu dan jaga solat, doa pada Allah SWT. Syekhullah doa, COVID ni Allah angkat, moga Allah angkat semua. Dia sangat berat, tapi ni semua rahmat untuk kita semua. Percayalah, dia sangat berat tapi rahmat untuk kita. Hasmida itu datang kat, dah standby time tu pula baby nak keluar kat Datuk On, Masya Allah. Tak apa Puan Hasmida, nanti jumpa. Kemudian Nur Afika, Syekhullah, Hasbullah, Siti Rohani, Az Muhammad, Masya Zila, Rana, Huzaifah, Nur Afika, Surina, Muhammad, dan sedekah Siti Rohani, Eli. Kami tak ada duit Ustaz. Rahmat, moga Allah beri duit mencurah kat kakak Abang Rozila, Idlan, Suzi, Ismail, Adi, Az. Masya Allah. Baik tuan-puan, Abdullah bin Abdul Razak, ingat Abdullah bin Mubarak, Abdullah ibnu Mubarak. Maaf, minum tangan kanan Ustaz, sakit tangan kanannya. Saya minum tangan kanan, cuma ni live kan. Live ni dia nampak ni tangan apa ni? Tuan-puan nampak tangan apa? Ni tangan kanan. Tapi bila saya pakai kamera selfie, nampak macam kiri. Macam tu. Okay, abang kakak jangan jarang live Saya selalu live. Jadi kalau kanan tu maksudnya kiri. Kiri tu maksudnya kanan. Ni tuan-puan nampak saya angkat tangan apa? Cuba teka. Saya angkat tangan kiri. Pelik kan? Bukan silap mata, memang begitu. Kalau kamera selfie macam tu. Kiri, kanan, kanan tapi kiri. Masya Allah. Jadi percaya begitu, sayang kita. Baik tuan-puan, line pun macam dah nak kurang dah. Baik, insyaAllah jemput nanti datang ke Agus Sunnah, daftar transformjiwa.com, dan ada buku-buku tu boleh dapatkan. Dan doakan juga untuk ni, insyaAllah doakan hari Isnin. Esok saya nak pusing-pusing jumpa, bukan pusing-pusing, tak boleh pusing-pusing, tak boleh, salah. Saya memang kes saya ni jadi macam tu lah. Saya dah ada kontak dia orang untuk hantar untuk khidmat masyarakat. Untuk saya ni kena Zila, Ustaz mata dah merah. Saya kurang tidur sekarang semenjak apa, Anis dia pada yang satu, Tahniah Ustaz, Rusnaida, Fakrul, Amirul, Syekhullah. Saya semenjak pada COVID itu tu saya dah kurang tidur dah. Maaf tuan-puan, saya rasa ujian tu berat untuk saya, tapi saya selalu positifkan diri saya, percaya ni semua rahmat Allah. Saya berat dan kena pula pada cikgu-cikgu, guru-guru saya banyak, alim-alim yang saya sayangi. Mungkin tuan-puan, saya rasa daripada awal lagi, daripada awal lagi, sebab banyak orang saya sayang ada kat ICU, banyak orang saya sayang ada tengah sakit sekarang.
Orang yang sangat baik, akhlak mereka baik. Sebab tu bila orang kata tak bertanggungjawab, degil semua, tak ada akhlak Nabi, memang saya sedih dan hati saya luka mendengarnya. Sebab saya kenal mereka semua, dan saya tahu sebenarnya yang dakwah tu dia program terbuka, ramai datang. Jadi yang tak nak pergi, yang lari satu dua orang ni bukan orang, macam-macam orang datang kat. Dia macam mesin basuh. Dia tak ada baju bersih je dulu, baju sederhana bersih kat sini, baju yang mahal kat sini, baju murah tak ada, sekali masuk je baju dalam tu. Jadi begitulah dakwah tabligh ni, dia sebenarnya kerja semua orang Islam, tapi salah faham bagi ramai orang. Tapi tak penting pun untuk kita fahamkan sesiapa, sebab kita memang tak lawan arus masa, jangan lawan. Kat media semua ni ramai-ramai, kat TV, berita, jangan lawan, ikut je tak apa. Khair Allah takdirkan, kita terima dan percaya, dekatkan diri pada Allah, dan percaya semua daripada Allah SWT. Untuk kita baiki diri, dan kita ni semua salah saya, jangan salah ke mana-mana. Kita takut pada Allah dan kita hidupkan Islam dan hidupkan amal agama ni. Masya Allah. Masya Allah. Syahmi, apa pendapat Ustaz perhimpunan tabligh? Perhimpunan tabligh yang itu yang tarikh program ni 29 sampai 2 22 bulan. Masa tu ada banyak perhimpunan bola, 20,000, 29 belum ada apa-apa lagi. Masa tu 29 Mac, lama dah. 10 bukan 10, 29 Mac, 29 sekarang berapa bulan? 29 Februari, maaf, 28 Februari 28 Februari. Dah lama dah. Masa tak ada, belum panas ni lagi, orang pun Malaysia pun belum sedar lagi. 28 Mac tu belum lagi. Bola puluh ribu orang, macam-macam perhimpunan. Bukan kata 28 Februari, 8-9 Mac pun kat Malaysia ada perhimpunan yang 30,000 orang, 40,000 orang, 50,000 orang, ramai lagi, banyak lagi. Jadi saya memang bukan salah mereka langsung, tak ada salah. Yang salah tu sebenarnya saya, salah kita semua, dan salah setiap orang. Dan kita salahkan diri kita sendiri. Kita takut pada Allah SWT, kita doakan kita semua satu hati berkasih sayang. Baik tuan-puan, saya sayang semua sekali Huzaifah frontliner. Masya Allah, semoga selamat Huzaifah. Saya sayang semua doktor-doktor, nurse-nurse semua sekali, frontliner, kecemasan, makmal, semua sekali saya sayang. Bahagian mana pun saya sayang. Semua kerja hospital saya sayang juga. Semua polis, tentera, moga Allah bantu mereka. Saya sayang mereka semua. Keluarga saya pun ramai juga, ada yang polis juga. Keluarga isteri saya banyak polis semua sekali. Saya sayang semua sekali. Kan saya cakap, keluarga kita ada polis, keluarga kita ada doktor, nurse, keluarga kita ada orang buat dakwah tabligh, keluarga kita ada ustaz, keluarga kita ada orang miskin, ada orang kaya. Kan kita sebenarnya sebuah keluarga. Tu jadikan rasa sayang tu pada semua orang, sayang semua orang. Jangan hina siapa-siapa. Jangan tahan mulut kakak. Takut kita tengah cakap, dia tengah doa kita. Nanti malaikat pun nanti doa baik kat orang, doa tu balik semula kat kita. Ada Ustaz Fahrul share, Ustaz Fahrul. Ustaz Fahrul ni cikgu yang saya hormati, saya sayangi. Saya sayang kat Ustaz Fahrul. Saya sayang dia orang baik. Semua yang baik-baik semua sekali. Ustaz Fahrul yang terkenal kat Malaysia ni baik-baik. Habib Ali Zainal Abidin, Masya Allah, saya sayang dia. Dr. Mazhar pun saya sayang beliau. Saya sangat sayang beliau, Masya Allah. Dan semua lagi yang lain-lain, Dr. Zulkifli Al-Bakri, saya sayang beliau. Masya Allah, Ustaz Don Daniel, saya sayang. Ustaz Fahrul Joy, Ustaz, ramai lagi Ustaz-Ustaz yang lain semua saya sayang. Tak sempat sebut malam ni. Ustaz Hamid sekarang yang pun sakit juga, yang kena juga, saya sayang kat beliau. Ketua-ketua Amir Tabligh ni kat Malaysia ni, yang antara penggerak. Dia bukan ketua macam ada gaji, tak ada. Dia penggerak orang utama, alim besar, bukan calon orang. Jadi belajar hargai semua orang, doakan. Saya sayang mereka. Tuan-puan tak jumpa, dia orang pukul 3, pukul 2 dah nangis. Allah Akbar. Saya dah jumpa, memang terkesan. Rasa macam teruk sangat diri ni. Jumpa orang alim-alim ni, orang baik-baik ni, sejak jumpa pun dakwah tu, jumpa mereka rasa kecil terus kakak. Tahu kecil macam mana? Bayangkan pergi dakwah jauh-jauh, hari-hari pukul 2 nangis. Jumpa orang buat dakwah, habis pukul 12 malam, dia pukul 2, 3 pagi dah nangis. Tahu berapa jam nangis? Pukul 3 sampai subuh nangis. Nangis, dia doakan orang lain. Hari-hari dia doakan kita. Kita pula keji dia. Dia tiba jadi macam ni, keji dia tiba-tiba. Jangan cakap macam tu. Esok lusa kena kat kita. Masa tu baru kita nangis semula. Orang pula lari pada kita masa tu. Kena kat kita, orang semua lari kat kita. Keluarga pun tak datang lah. Lepas tu kita pula orang cakap bukan-bukan kan. Kita dah pergi buat saringan dah 3 kali, tiba kata belum pernah datang. Sebab awal belum ada sistem. Benda ni tak pernah terjadi dalam negara kita, tak pernah terjadi. Jadi bila terjadi, semua orang tak sempat bersedia. Tak tahu pun nak buat ujian macam mana. Tuan-puan pun dengar,
Kan orang biasa kalau pergi buat ujian, tak dapat ujian tu. Ramai sangat dah, tak ambil dah. Dia ambil yang siapa ada pergi luar negara dengan siapa pergi tablik je. Yang tu jadi check. Awal-awal itu yang tablik pun dia tak check juga. Tak boleh check. Tak check pun. Tak ambil. Tak ambil datang. Tak ada simptom balik. Tak ada simptom balik. Dia tak ambil rekod masa tu. Tak ada simptom balik. Tak ada simptom balik. Siapa tak ada simptom balik. Memang begitu. Bukan, memang begitu. Sebab masa kita semua tak bersedia. Semua belum bersedia lagi. Banyak psikologi hospital, banyak benda yang belum lengkap, belum cukup. Untuk tu, ni bukan waktu nak menyalahkan sesiapa. Ni waktu untuk perbaiki diri. Mungkin setengah orang dia senang salahkan satu pihak je. Sebab bila salahkan orang, orang pun lari. Tak nampak orang lain salah. Tapi tak apa, jangan salah sesiapa. Ini semua masalah komunikasi. Kita salahkan diri kita sendiri. Kita minta ampun kepada Allah. Dia yang punya dunia ini. Allah raja kepada segala raja. Dia berkuasa atas segala sesuatu. Dia mengetahui setiap isi hati manusia. Dia kenal kita lebih daripada kita kenal diri kita sendiri. Dia tahu apa yang telah terjadi, yang sedang terjadi, dan apa akan terjadi. Dia maha mengetahui atas segala sesuatu. Dia yang punya dunia ni. Dia beri mulia, tak ada siapa boleh hina. Dia hina kita, habislah hidup kita. Dia sayang kita, kita manusia paling bahagia dalam dunia. Dia marah kita, habislah kita. Tuan-tuan, kita semua atas jalan yang sama. Sebab doa Nabi, dan kita cuma nak satu, untuk redha Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk redha Allah Subhanahu Wa Taala. Itu doa mereka. Tahan lidah, tahan tangan, jangan tulis bukan. Jangan lukakan hati saudara kita. Hadis Nabi, melukakan hati saudara seperti meruntuhkan Kaabah. Menyakitkan hati saudara seperti meruntuhkan Kaabah. Jangan percaya dengan apa-apa. Pada dulu lagi media, dulu kat orang barat, mereka memang beritahu kita ni teroris. Sekarang kita sama orang Islam tuduh pula teroris, bodoh, tak ada ilmu, jahil, sesat, degil. Jangan cakap macam tu. Jangan cakap macam tu sebab tuan-puan tak tahu apa yang tuan-puan cakap dan tuan-puan tak tahu apa yang sebenar-benar terjadi. Tak semua kadang-kadang faham masa tu, tapi sabar-sabar sikit. Walaupun tak faham, sabar. Macam musim-musim kan, musim-musim politik yang tu. Ada masa kita benci orang ni, ada masa kita benci dia ni, esok kita benci dia ni. Esok kita sayang betul orang ni, esok kita sayang pula orang ni. Orang kita benci, esok tiba kita sayang. Orang kita sayang, tiba kita benci pula. Esok tiba sayang balik, tiba benci balik. Tuan-tuan tahu ke apa politik kat Malaysia begitu pula. Kadang kita sayang orang macam gila, esok kita benci orang sama macam gila. Benci betul, meluat kita ni. Kan semua tu media kan. Media pun tak salah. Dia dengar berasa apa yang orang nak dengar, apa orang percaya begitu. Dia pun percaya begitu sebab tu bukan dia tak baik, tak. Semua orang percaya apa yang sesuatu dia nak percaya, dan orang pun percaya begitu. Itu faham tak saya cakap? Saya pun dah tak faham, tapi apa yang saya nak cakap ialah ni waktu dalam hidup ni kena belajar bersangka baik. Sangka baik pada Allah, sangka baik pada manusia. Dalam perjuangan ini ada yang akan insya-Allah semua selamat, tapi ada yang telah takdir Allah telah sampai ajal mereka. Dan Allah sayang mereka, Allah beri kekuatan, ketabahan buat keluarga, dan kita patut sebagai orang lain doakan mereka. Dan mereka mati syahid, gembira. Ada orang marah saya cakap mati syahid. Orang mati COVID mati syahid. Ramai juga marah saya. Ada mesej saya marah saya cakap mati syahid. Saya nak suruh orang syahid ramai-ramai. Takkanlah saya nak suruh orang syahid ramai-ramai. Ramai mesej saya cakap saya suruh main obor. Tapi saya pun tak kecil hati. Sikit lah macam sedih sikit. Yang saya nak suruh mati syahid. Takkanlah saya nak suruh orang mati syahid. Takkanlah saya macam tu. Dan takkanlah orang pun takut nak mati. Semua orang takut nak mati. Saya takkan. Tapi saya cuma nak beritahu hadis Nabi. Nabi cakap, kita semua berusaha kuarantin diri, jaga diri, ubat, jaga diri. Tapi kalau dah takdir mati, Allah kata mati mereka mati syahid. Macam tu. Berita gembira untuk mereka. Kenapa kita nak tahan berita gembira untuk orang yang Allah kata mati mereka mati syahid? Di sisi Allah tu, di sisi Allah. Berdasarkan hadis Nabi tadi, siapa yang bersabar, Allah suruh sabar, harap pahala. Macam kita sekarang tengah takut, yang tengah kuarantin takut, berharap pada janji-janji Allah, mengharapkan janji Allah Subhanahu Wa Taala, harap pada janji Allah, harap pada janji Allah. Tapi takdir Allah, ada yang baru tiba-tiba macam pakcik yang kena tiba-tiba dah mati, ni takdir Allah, mereka meninggal dunia. Berapa orang dah meninggal kat Malaysia ni. Jadi yang Islam, yang mukmin, yang jaga agama, mereka kalau mati dia mati syahid di sisi Allah. Kemudian kat akhirat, saya bukan cakap saya tak ada hak. Ramai cakap saya tak ada hak bagi orang syahid. Bukan saya bagi. Hadis riwayat Bukhari, Nabi kata kalau mereka mati mereka mati syahid. Mati mereka mati syahid. Jadi bukankah itu berita gembira untuk mereka daripada Nabi? Kenapa saya tak nak sampaikan berita gembira itu pada mereka? Itu maksudnya. Tiba-tiba kena kat keluarga kita, kan kita gembira dengan ayah kita mati syahid. Mudah-mudahan sangkaan orang, doa orang berdasarkan hadis Nabi tadi, mudah-mudahan Allah kabul dan terima dia mati syahid. Mudah Allah kabul dan terima dia mati syahid. Macam Nabi dia syahid. Nabi kata tengok perang, Nabi kata dia syahid. Dia syahid.
Tak salah nak cakap dia syahid. Di sisi Allah di akhirat bagaimana dia dinilai, mesti kena check juga. Bukan tak check, pernah hutang orang, buat dosa. Tapi takkan kita pula bahagian kena analisis dosa dia, analisis maksiat dia, analisis dosa dia, analisis kesalahan dia, analisis dia. Tak. Dan jangan jadikan kematian orang, kita jadikan kematian dia pelajaran untuk orang. Kan tengok tu dah mati. Jangan cakap macam tu. Yang lain nak nasihat-nasihat, tak perlu sampai nak ingatkan jangan sampai mati macam tu. Tak perlu. Jangan jadikan, cuba orang jadikan ayah kita mati. Kau orang jaga-jaga dia baik. Jangan nanti kau mati tengok tu macam ayah dia tu. Sampai hati abang kakak cakap macam tu. Sampai hati. Saya dengar ramai orang cakap tu. Jangan sampai mati macam ni. Tak sedar diri. Jangan sampai mati macam ni. Ramai tu ni. Saya terkejut. Yang tulis pula orang Islam. Ya Allah, maafkan mereka semua. Ya Allah. Maafkan mereka semua. Kalau ayah kita mati contoh. Ikramah bin Abu Jahal. Ni cerita mati syed. Ikramah Abu Jahal. Abu Jahal tu baik ke jahat? Abu Jahal tu baik ke jahat? Abu Jahal tu baik ke jahat? Abu Jahal tu jahat. Abu Jahal tu jahat. Tapi tahu tak Nabi kata apa kepada sahabat Nabi? Tolong jangan cakap tentang Abu Jahal depan Ikramah. Sebab nanti mematikan hati Ikramah anak Abu Jahal tu. Maksud Ikramah jadi pejuang Islam. Mati syahid lagi. Pejuang Islam. Ikramah jadi pejuang Islam. Pejuang Islam. Anak Abu Jahal. Itu orang jahat. Ini ayah kita yang baik. Saudara si Islam kita. Pendakwah pula orang hebat-hebat sebarkan kebaikan. Kenapa kita nak cakap jangan mati macam ni, jangan sampai mati. Tengok kesian ni mati dah macam ni. Tu korang semua degil nanti mati macam ni. Saya kalau dengar tu saya takut. Saya doa ya Allah maafkan dia. Saya kalau terbaca komen tu banyak saya terbaca, saya doa ya Allah ampunkan dosa dia, maafkan dia, ya Allah jangan marah dia. Saya takut apa yang tuan-puan cakap tu berat. Nanti bukan saya ugut ke saya takutkan, tak, memang berat kakak. Berat perkataan tu berat. Berat. Saya pula yang banyak yang kat hospital, kat ICU tu semua keluarga saya, orang saya sayang. Ramai kakak, cikgu yang ajar saya. Tuan-puan nampak saya macam ni, saya jadi macam ni sebab doa mak ayah, doa Nabi dan doa pendakwah ni, orang Melayu Islam kat Malaysia, pendakwah Melayu Islam kat Malaysia ni. Sebab doa dia saya dapat apa yang saya dapat sekarang. Sebab doa mak ayah tuan-puan orang Melayu Islam kat Malaysia ni, saya dapat Islam. Jadi kenapa kita nak cakap begitu pada mereka? Jangan, doakan baik-baik, doakan baik-baik. Ni dah ramai kena, nurse pun ada, doktor kena. Takkan kita nak cakap macam tu juga, nak cari pula sebab apa nurse tu kena, doktor tu kena. Dia nak cari pula sebab apa nanti ada polis pun dah ada yang kena pun. Mereka dah banyak korban. Kenapa kita untuk tugas kita cari baik orang? Buruk orang ni kita tutup, kita doakan. Setiap orang ada aib kan, jadi doakan. Jadi gembirakan dia, gembirakan dia. Saya suka nak gembirakan. Sebab benda tu daripada Nabi, gembirakan dia. Gembirakan dia, gembirakan. Dia dah bersedih kan, tak dapat jumpa suami, tak dapat jumpa anak, tak jumpa adik pakcik, tak dapat jumpa anak, dia tak dapat jumpa adik-beradik, keluarga tak sempat tengok dia dikebumikan, jenazah dia. Orang kata kesian dia mati. Tak, bukan kesian, dia mati syahid. Dia mati syahid. Itu cakap yang baik-baik, doakan baik-baik, tahan diri. Kenapa kita depan-depan kita orang Islam jadi begitu? Kalau dalam media ni jadi lain. Dalam Facebook, Instagram memang macam tu kot. Memang kena cakap bukan-bukan. Kita tulis tak nak fikir-fikir, tak nak type panjang sikit, type pendek je. Bodoh, mati, habislah, lantak. Bahaya cakap macam tu. Jangan cakap bukan-bukan. Tapi siapa nak cakap, dia boleh cakap kan. Dia boleh cakap. Tapi kalau nak tahu tak apa dia, satu hari nanti apa yang kita cakap ke orang tu, dia akan balik pada diri kita semula. Maaf saya cakap macam ni. Banyak kali saya tengok begitu. Apa yang kita tuju ke orang, kita nanti akhirnya perkataan tu balik semula kat kita. Orang tu mungkin tak dapat jawab sebab dia miskin. Dia mungkin tak dapat jawab sebab dia nampak bodoh. Dia mungkin tak dapat jawab sebab dia nampak hina. Dia mungkin tak dapat jawab sebab semua orang tengah beranggapan begitu pada dia. Tapi tahu tak siapa tolong jawab? Nanti ada malaikat jawab. Kita sendiri cakap, ya Allah, kenapalah aku cakap macam tu kat dia? Kenapalah aku buat begitu kat dia? Hari tu kita nak minta maaf kat dia, tapi dia dah tak ada. Mungkin dia dah mati syahid, mungkin dia dah meninggal dunia. Hari tu dia dah tak ada. Keluarga dia pun kita tak kenal. Kita dah cakap bukan-bukan. Dia terbaca komen kita. Zaman sekarang orang rajin scroll Facebook, Instagram. Ada orang pula print screen perkataan kita, hantar kat dia. Luka hati dia, sedih hati dia. Dan hati dia berdoa. Dia dah hilang ayah, dia dah hilang anak, dia hilang suami, dan dia dah tak jumpa, ke bumi pun tak. Dia terbaca komen mana-mana orang cakap tak baik kat dia. Dia pun sedih. Dia pun simpan sampai mati perkataan kita. Kita telah zalim pada dia. Nanti Allah tanya kita. Semoga Allah maafkan kita semua. Itu belajar. Kalau tak boleh cakap baik, kita diam. Tak boleh setuju dengan apa orang cakap, diam. Saya ada benda saya tak setuju, tapi saya tak tulis kat Facebook saya. Saya tu pun tak ada nak cakap pada orang. Kadang tak semua benda kita kena cakap kat orang. Sabar. Kita tak nak faham, sabar. Doa, sabar.
Sabar. Sebab ujian. Yang ni ujian. Sabar. Yang cakap bukan-bukan, sabar. Ni pada ni. Kita hari ulang-ulang. Orang daripada ni. Contoh kan. Ni daripada ni. Kadang nak mudahkan, ini daripada, betul nak faham kan, ini daripada kelompok tabligh, ini daripada kelompok tabligh, ini sakit daripada kelompok tabligh, ini sakit daripada kelompok tabligh. Banyak kelompok lain juga yang telah tersebar sekarang, bukan kelompok tabligh je, macam-macam kelompok. Kita tak sebut kelompok lain kan, tapi ialah sebab dah tersebar, tapi khair, baik, ada kebaikan. Untuk tu belajar, cakap baik-baik dan doakan semua orang. Saya ni sayang semua orang. Saya tak kisah dia tabligh ke, dia PAS ke, dia UMNO ke, dia AP ke, dia tarikat ke, orang panggil Wahabi ke, kalau orang panggil itu ke, dia ni Sufi ke, dia ni. Kita belajar sayang semua orang. Kita percaya dan belajar apa betul kita belajar, apa kita pegang, tapi sayang semua orang. Kita semua sebuah keluarga yang besar. Sebab doa Nabi, kita syahadah kita sama. Untuk tu tepikan perbezaan yang kecil-kecil, walaupun bagi kita kecil-kecil yang tak mengubah syahadah kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah, yang buat kita tetap jaga rukun Islam, rukun iman sama. Kenapa kita nak beza-beza? Ini kan pula orang baik-baik. Tuan-tuan sekalian, pelacur kat tepi jalan pun kita tak boleh hina. Pelacur yang tepi jalan pun tak boleh hina. Sebab tu ada hadis Nabi, pelacur bagi minum anjing. Bukan maksud kita suruh semua jadi pelacur teruskan baik. Tak. Allah nak ajar kita, walau pelacur bagi minum anjing dengan ikhlas, Allah sayang dia dan maafkan dia, dan dibuka jalan untuk bertaubat. Setengah ulama kata dia dibuka jalan untuk bertaubat. Kerana satu baik dia bermula segala kebaikan dalam hidup, dan bermula jalan untuk ditinggalkan semua dosa. Jadi kita tak tahu hari bila Allah maafkan kita, terima taubat kita. Kita tak tahu hari Allah maafkan dia, terima taubat dia. Itu belajar cakap yang baik. Masya Allah, cakap yang baik, doa yang baik-baik. Kita ramai tak faham kan, tak tahu sebenarnya apa yang terjadi. Kita tak nampak apa akan terjadi. Allah Maha mengetahui. Tapi siapa yang berjaya dalam perjuangan ni, dalam ujian COVID ni, dia makin banyak puji Allah, dia makin jaga semayang, makin saka baik, makin mendoakan orang lain. Orang kita hina, anaya orang, contoh kita anaya isteri anak-anak, nanti kita kena semula. Anak mungkin tak balas kita buat, nanti kita kena kat lain. Kita pukul isteri tak lawan, nanti kita kena kat akhirat. Kita pukul anak sepak, dua orang kaki belasah nak tercampak meja, hari-hari tercampak anak bermeja, sebab di hati dia tak tenang, dia kurang berzikir, kurang semayang. Nanti dia kena kat akhirat. Abang pukul orang, tipu orang, macam sama sekarang orang suka tipu orang kan. Ni ada emas pun orang jual tipu, ni jual tipu, orang banyak ni hantar mesej kat orang, dia nak dapat duit, dia guna jalan singkat, dia tipu orang. Orang tu terdesak perlu, dia tipu pula. Dia mungkin boleh tipu orang kan, dia rasa dia terlepas. Tak terlepas kakak. Tak terlepas, sikit pun tak terlepas. Akhirat nanti Allah tanya. Kita mungkin hina orang mana-mana, buat tak baik ke orang, setiap perkataan kita Allah tanya ke akhirat. Setiap tulisan kita Allah tanya ke akhirat. Setiap apa yang kita buat Allah tanya. Baik, terima kasih tuan-puan, panjang dah tu. Terima kasih semua, saya sayang tuan-puan. Mudah-mudahan kita semayang fardu waktu, tahajud, doa malam ni, doakan saya. Kalau teringat, sebutlah nama saya sekali, Abid Liu. Ya Allah maafkan Abid Liu ni, saya ingin kesiannya. Semoga Allah terima kita, selamat kita semua. Bila taufiq dan assalamualaikum. Nabil, Nabila, Nuraini, Fahmi, Hazhan semua sekali. Wabillahi taufiq dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.